So waris adik-beradik ni ada 3 jenis adik-beradik. Tu yang kita nak kena faham juga tu. So dia ada adik-beradik seibu, sama mak lain ayah seperti dalam ayat 12. Dan dia ada adik-beradik seibu sebapa, sama ayah sama mak, dan adik-beradik sebapa, iaitu sama ayah lain mak. Yang tu Allah cerita dalam ayat 176 surah An-Nisa. Jadi kita bila berdepan dengan waris tepi ni, waris sisi ni, kalau adik-beradik tu kita kena detailkan lah. Adik-beradik tu daripada kelompok yang mana. Sebab bahagian mereka tu ada beza lah, ada beza. Okay. Itu gambaran waris. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ini, sebab turun ayat faraid. Jadi sebenarnya, dari segi sejarah tuan-tuan, kalau kita kembali ke belakang sikit, pewarisan ni saya nampak, penilaian saya, sistem ni dah lama sebenarnya. Bila mana adanya manusia ada harta sejak daripada zaman tok nenek kita Nabi Adam dan seterusnya. So sistem tu dah berlaku. Pewarisan tu saya percaya dah berlaku. Maksudnya bila meninggal ada harta siapa terima. Meninggal ada harta siapa dapat, siapa ambil dan sebagainya. Betul tak betul tu ceritanya lah. Okay, jadi kalau kita kembali ke belakang sikit, zaman Arab Jahiliyah, tuan-tuan, zaman Arab Jahiliyah, sistem pewarisan yang berlaku pada masa itu antaranya disebut ialah orang lelaki bolot. Harta si mati dibolot oleh orang lelaki. Contoh kalau kata si mati ada anak lelaki perempuan, anak perempuan tak dapat, anak lelaki ambil semua. Sapu bersih dia anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, ada isteri anak perempuan, ambil dia adik-beradik lelaki. Ini amalan yang berlaku. Anak saudara lelaki tak kira lah. Waris-waris lelaki tu dia pakai waris terdekat tu. Tetapi orang lelaki saja. So soalan macam kalau dalam faraid ni waris yang sobah sajalah dapat. Waris yang sobah saja. Orang perempuan dinafikan hak. Ini berlaku zaman jahiliah. Kemudian bila Nabi SAW diutuskan di Mekah, sistem tu masih lagi berjalan tuan-tuan. Belum ada isu, belum ada perintah daripada Allah Ta'ala. So sistem jahiliah itu masih lagi kekal berjalan sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Bila di Madinah berlakunya perang, ada sahabat dah meninggal dan sebagainya, kematian sahabat pun dah makin ramai, maka Nabi terima banyak aduan. Datang aduan daripada kalangan orang perempuan. Salah satunya hadis ni lah. Dalam slide yang terpampang ni, riwayat paling masyhur hadis Bukhari dan Muslim bahawa isteri Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni sahabat Nabi. Dia ni antara businessman juga. Kan kawan rapat dengan Abdul Rahman bin Auf, orang berniaga. Jadi Sa'ad ni, isteri dia datang jumpa Nabi. Dia bawa 2 orang anak perempuan Sa'ad dan dia kata, ya Rasulullah, ini 2 orang anak perempuan Sa'ad yang mati syahid di medan Uhud. So Sa'ad ni mati syahid perang Uhud. Ada yang kata dia mati di dalam perang Uhud, ada yang kata dia mati akibat daripada kecederaan daripada perang Uhud. Salah, daripada perang Uhud tu dia meninggal. Maka disebut isteri dia, dia kata sesungguhnya bapa saudara kepada anak perempuan tadi, iaitu adik-beradik Sa'ad lah. Adik-beradik lelaki Sa'ad telah mengambil semua harta Sa'ad dan mereka tidak dapat berkahwin tanpa harta. So maksudnya harta Sa'ad di sini tak pergi kepada isteri, tak pergi kepada anak perempuan 2 orang. Dibolot habis oleh adik lelaki Sa'ad. Maka apa kata Nabi? Nabi kata, yaqdillahu fi. Allah akan putuskannya. Nabi pun tak boleh bagi jawapan. Sebab benda ni benda baru. Kan? Belum lagi ada perintah Allah. Maka tuan-tuan turunnya ayat faraid, ayat yang saya sebut tadilah dalam surah An-Nisa. So apa tindakan Rasulullah? Selepas itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada bapa saudara tadi, adik lelaki Sa'ad tadi, untuk serahkan kepada 2 anak perempuan Sa'ad sebanyak 2/3, isteri dia 1/8 dan baki itu dapat ke dia. Ada baki. Baki itulah kita panggil asabah. Saya akan tunjuk carta dia nanti ya. So kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita tengok kepada hadis ini dan juga beberapa riwayat-riwayat yang lain, para ulama menyimpulkan bahawa ayat faraid ni turun disebabkan apa? Disebabkan terhalangnya wanita daripada mewarisi. Orang perempuan tak dapat, itu sebab dia. Dan jadi ayat faraid ni kita simpulkan turun adalah untuk membela hak wanita. Allah bela hak orang perempuan. Asalnya orang perempuan tak dapat, dinafikan hak orang lelaki bolot. Turun ayat faraid, Allah bela hak wanita, so wanita dapat. Tapi tuan-tuan kena fahamlah, dapat tu dia adalah kadar dia. Orang lelaki ada kadar, orang perempuan ada kadar, kan? Dan kadar-kadar tu berbeza, kan? Antara sebab kenapa berbeza itu kerana disebut orang lelaki ni dia memikul amanah dan tanggungjawab, kan? Tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Jadi
Allah bagi lebih kepada lelaki itu untuk membantu lelaki menunaikan tanggungjawab. Jadi tanggungjawab tu satu kewajipan yang lain, yang faraid juga satu kewajipan. Jadi dua-dua kewajipan tu kita kena seiring. Kan? Jadi jangan tengok kepada situasi yang berlaku hari ini, contohnya lah ada lelaki yang tak bertanggungjawab, abaikan anak saudara, datuk abaikan cucu dan sebagainya, sehingga bila kalangan masyarakat kita nampak benda tu berlaku, akhirnya dia orang nak salahkan faraid. Tak boleh salahkan faraid. Kan? Faraid hukum Allah yang sangat cantik. So kita tak bolehlah nak orang kata lari daripada faraid sebab duk tengok orang tak bertanggungjawab. Tak boleh. Kan? Kita nak pinggirkan faraid sebab duk tengok banyak kes berlaku jenis tak bertanggungjawab. Itu salah lah. Okay? Faraid itu tetap hukum yang mutlak. Allah turunkan kepada kita, tanggungjawab pun tetap satu kewajipan. Okey, itu kaitan dia lah. Dan tanggungjawab ni pun luas sebenarnya. Jangan duk nampak tanggungjawab tu kembali kepada kita. Macam contohnya lah, kan saya duk bincang, duk bantu waris-waris ni, dia orang duk bayar macam ni, Ustaz, abang saya tu dia terima 2 bahagian tu, kata anak perempuan, abang saya terima 2 bahagian tu, kan dia ada tanggungjawab pada saya. Dia baca macam tu lah, seolah macam abang terima 2 bahagian kadar faraid itu, duit yang abang terima tu kembali ke dia orang. Padahal dia orang terima juga bahagian. Cuma 1 bahagian kan. Dia kata abang terima tu seolah macam bukan duit abang. Duit tu patutnya abang guna untuk urus, untuk nafkah saya dan sebagainya. Saya kata tak betul konsep tu. Okey. Abang Allah bagi lebih ke dia tu 2 bahagian anak lelaki, bukan kerana tanggungjawab pada awak sahaja. Abang tu memiliki tanggungjawab yang banyak. Dia ada isteri, dia bertanggungjawab pada isteri. Dia ada awak, adik, dia tanggungjawab pada awak. Dia ada anak, tanggungjawab pada anak. Dia masih ada mak, contohnya tanggungjawab pada mak. So mungkin tanggungjawab dia tu besar. Sebab tu Allah bagi tu bukanlah nak fokus tanggungjawab tu kembali kepada waris sahaja. Tanggungjawab yang lain. Itu dia punya konsep dia sebenarnya. Tapi waris-waris ni, dia duk nampak benda tu mesti kembali ke dia. Sehingga ada yang tanya, Ustaz ni ayah saya dapat bahagian tu, sebenarnya dia boleh guna ke duit tu? Saya kata apa tak bolehnya, tu duit hak dia kan, dia gunalah, dia nak guna. Dia kata bukan duit tu hak kami, dia kata. Jadi seolah macam duit tu kembali pula kepada dia orang kan. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Allah bagi itu sebenarnya untuk memudahkan mereka menjalankan tanggungjawab. Kalau duit faraid tu dia terima, dia belanja, itu memang dia boleh belanja lah, tapi dia jangan abaikan tanggungjawab, sebab tanggungjawab tu kewajipan kan atas dia kan, itu kewajipan yang lain. Baik, tu dia punya situasi. Okey, saya nak tunjuk sikit tuan-tuan nak carta, sebab kita akan terus pergi kepada carta sebab kita nak mengenali waris dalam bentuk carta saja hari ini. So saya akan tunjuk yang cerita Sa'ad tadi, gambaran dia macam ni lah. Okey, gambaran mudah. Okey, saya akan buka saya punya skrin ni. So kalau kita tengok cerita Sa'ad tadi, okay, saya percaya dalam masyarakat kita banyak kes-kes macam ni berlaku lah. Orang tak ada anak lelaki, okay, anak perempuan dapat berapa dan sebagainya. So dalam kes Sa'ad, okay, saya petakkan ni arwah Sa'ad. Sa'ad meninggal. So ni Sa'ad okay, Sa'ad. So dia ada isteri. Ini isteri dia lah. Okay. Kemudian Sa'ad ni meninggalkan 2 anak perempuan. Dia tidak ada anak lelaki. So kalau tengok apa yang berlaku asalnya ialah adik Sa'ad di sini kan, saudara lelaki dia. Asalnya dia yang bolot harta tu. Kan? Saudara Sa'ad ni kita kata adik-beradik sebelah dia lah. Ni ayah Sa'ad, di sini ayah dia, so ni adik dia. Adik Sa'ad di sini. Okey. Ni ibunya Sa'ad. Cumanya tak disebut dalam riwayat tentang ayah dan mak Sa'ad. So mungkin agama lain ataupun mungkin dah tak ada. Jadi Sa'ad mati, dia meninggalkan isteri, meninggalkan 2 anak perempuan di bawah ni dan meninggalkan seorang adik. So adik ni yang bolok harta dia. So bila datang mengadu pada Rasulullah SAW, Rasulullah panggil balik, so betulkan balik. So macam mana cara Nabi bagi? Nabi bagi kepada isteri dia 1/8. Okay, anak perempuan dia 2 orang ni, 2/3. Kongsi 2/3 tu bahagi 2. Kemudian baki untuk adik dia ni kita panggil asobah. Ni asobah ni baki. Jadi baki, ada bahagian, baki itulah. Jadi kalau contoh kalau kata duit 3,000 lah contohnya. Saya selalu guna 3,000 sebab mudah untuk pengiraan kan. Jadi isteri 1/8 dia dapat 375. Kan? Anak perempuan 2 orang dapat 2/3, dia dapat 2,000. So 2,000 ni bahagi 2 lah. So seorang dapat 1,000, 1K, 1K. So ada baki lagi 2,375. Baki ni lah akan pergi kepada adik Sa'ad tadi 625. Ni balance dia dapat.
So duit 625 ni memang duit dia. Memang harta dia. Faraid kadar bahagian dia. Kan? Cumanya dia jangan lupa bahawa atas anak saudara dia ni dia ada tanggungjawab. Situ duduknya. Bukan bermaksud duit 625 ni dia kena guna untuk anak saudara dia belanja 2 orang. Jadi dia tak boleh guna duit 625 tu. Tak betul lah konsep macam tu. Kan? Duit 625 dia boleh pakai, dia nak habiskan, tak ada masalah. Tapi tanggungjawab dia atas anak saudara dia. Dia sendiri pun sebagai wali, nak kahwin, nak apa semua sebagainya, dia kena ingatlah yang tu. Tu duduknya di situ. Jadi kalau dia terima faraid, kemudian dia abaikan tanggungjawab, dia tetap menanggung dosa sebab dia meninggalkan tanggungjawab. Kan? Tapi faraid dia terima tu selesai, itu memang hak dia. Jangan kita kata dia tak bertanggungjawab, dia tak layak terima faraid. Bukan. Kan? Itu situasi yang lain. Okay? Tanggungjawab. Okay, ini cerita situasi saat, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan pergi kepada catatan-catatan yang seterusnya nanti, kemudian kita akan bincanglah satu persatu insyaAllah. Baik. Tuan-tuan sekalian, okey, saya akan tunjuk, kita terus pergi kepada waris sebab rasanya slide saya tu yang selepas daripada tu dia akan pergi kepada ayat-ayat. So saya mungkin tak sempat nak follow ayat lah sebab masa kita. Jadi kalau kita merujuk kepada waris, ya, kalau tengok kejap, saya kembali sekejap ke slide pada muka surat. Okey, yang ni biar dulu. Saya ni. Sekejap. Baik. Okey, saya nak tunjuk yang di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ni waris-waris yang berhak. Okay, tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada carta, kita baca sepitah lalu tentang waris inilah. So, kelompok waris ni saya bagi 7 tuan-tuan, kelompok waris. Ya. Okey, kelompok waris dia ada 7 kelompok. Pertama, suami dan isteri. Itu kelompok suami dan isteri. Maksudnya, kalau suami meninggal, ada isteri, isteri dapat. Sebaliknya, kalau isteri meninggal, ada suami, suami dapat. Tak kira lah tuan-tuan suami yang keberapa ataupun isteri yang mana, tak ada isu. Kan harta tu dia miliki bila, dia beli bila, tak ada isu. Isunya dia mati, dia ada isteri tak? Isteri dapat. Dia mati, dia ada suami, suami dapat. Itu kedudukannya. Baik, itu suami dan isteri. Kemudian yang kedua, ayah dan datuk ke atas. Okay? Ayah kita, kalau ayah tak ada, datuk kalau ada akan ambil tempat ayah. Datuk ni adalah datuk sebelah ayah yang mewarisi. Datuk sebelah mak tak boleh jadi waris. Datuk sebelah mak tidak mewarisi. Dia kaedah dalam faraid, mana-mana individu yang datang sebelah orang perempuan, dia tak boleh jadi waris. Dia terkeluar daripada senarai waris. Macam contoh datuk, tapi dia datuk sebelah mak. So dia bukan waris. Kan, datuk sebelah mak. Dia nak datuk sebelah ayah. Jadi contohnya, orang ni, ayah dia dah meninggal. Tapi dia ada datuk. Datuk tu siapa? Ayah kepada ayah. So ayah kepada ayah akan ambil tempat ayah tadilah. Dia akan ganti bahagian ayah tadi. Dia akan dapat juga pusaka tu. Itu kedudukannya. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, kelompok ketiga mak dan nenek ke atas. Mak dan juga nenek. So mak, kalau mak ada, nenek tak dapat lah. Tapi kalau mak tak ada, nenek ada lagi, nenek akan ambil bahagian mak tu. Cuma tuan-tuan, saya jelaskan di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Nenek ni, sekejap. Saya bab panggilan ni banyak kali ni saya kena jawab jugalah. Boleh sekejap excuse sekejap. Okey, balik kepada nenek tadi. Kalau kata mak tak ada, nenek akan dapat bahagian. Dia akan ganti tempat mak lah, dia akan ambil bahagian mak tadi. Okay, apa yang mak dapat, nenek dapat. Okay. Cuma adalah detail-detail yang lebih lanjut tu. Cuma saya bagi gambaran dulu. Dan nenek yang dapat ni, tuan-tuan, dia agak lain sikit pada datuk. Dia ada perbezaan hukum. Nenek ni, semua nenek berhak. Nenek sebelah ayah pun berhak, nenek sebelah mak pun berhak. Jadi kalau seseorang meninggal, boleh jadi dia ada 2 nenek. Bahkan mungkin lebih sebab nenek-nenek yang atas tu pun semua berhak. Dia agak pelik sikit bahagian nenek ni. Kan? Dia adalah dia punya penjelasan dia. Okey. Yang keempat, anak dan cucu ke bawah.
Anak tu anak kandung lah, anak kita, lelaki dan perempuan. So kalau tak ada anak, siapa yang akan dapat? Kita tengok pada cucu pula. Cucu iaitu yang kelompok bawah pada anak. Tapi syarat dia cucu dari anak lelaki. Nanti saya akan detailkan dalam carta. Kan? Jadi cucu dari anak lelaki mewarisi. Makna di sini cucu dari anak perempuan terkeluar. Kan? Contoh-contoh macam ni, si mati ni dia ada cucu. Kan? Dia tak ada dah, tak ada yang lain dah. Dia ada cucu seorang je, contoh cucu lelaki. Kita kena cek dulu, cucu lelaki ni datang daripada mana. Cek tengok, rupanya cucu lelaki ni datang daripada anak perempuan yang mati dulu. Dia ada anak perempuan seorang, dah meninggal, ada anak, cucu dia lah, cucu lelaki. So cucu lelaki ni bukan waris. Sebab dia cucu daripada anak perempuan. Dia nak cucu yang mewarisi harta direct si mati ni, iaitu cucu daripada anak lelaki. Betul tak? Sama ada cucu tu lelaki atau perempuan. Itu gambaran awal dia. Okay, yang kelima tuan-tuan, ini kelompok yang dah pergi kepada waris sisi. Kan? Waris tepi ni iaitu adik-beradik. Yang saya sebut tadilah, adik-beradik, ada anak adik-beradik seibu, ada adik-beradik seibu sebapa dan ada adik-beradik sebapa. Okay? Dia akan pergi ke adik-beradik. So tengok bahagian adik-beradik pula. Okay, InsyaAllah kalau sempat kita detailkan sikit ataupun kita akan share sikit lah tentang bahagian adik-beradik nanti. Okey, kalau tak ada adik-beradik, siapa pula akan dapat? Anak saudara, tuan-tuan. Kalau tak ada adik-beradik, harta yang berbaki tu contohnya, si mati tak ada adik-beradik, so anak saudara akan dapat. Anak saudara mana? Anak saudara lelaki sahaja daripada adik-beradik lelaki. So kalau anak saudara tu daripada adik-beradik perempuan, so dia bukan waris. Itu penting tuan-tuan, ilmu ni untuk membantu kemahiran kita menjejak waris. Kan? Lepas ni siapa, lepas ni siapa, lepas ni siapa, kena tanya satu-satu. Sebab saya tengok ada di kalangan setengah orang dia jawab mudah je. Kan? Tak boleh, jangan jawab mudah. Kita kena buat siasatan-siasatan. Satu tahap. Okey, yang keenam, bapa saudara. Ini dalam situasi kalau di peringkat anak saudara ke bawah tak ada. Anak saudara lelaki tadilah. Tak ada anak saudara, dia pergi cucu saudara. Tak ada cucu saudara, pergi cicit saudara. Tapi tak ada. Sampai ke bawah tak ada. Barulah naik cari sebelah bapa saudara. Bapa saudara si mati, syaratnya bapa saudara sebelah ayah. Bukan sebelah mak. Ini kelompok asas. Kalau sebelah mak, kita keluar. Sebab mak tu kan perempuan kan. Sebelah ayah. Kalau tak ada bapa saudara, cari bawah dia, iaitu anak-anak dia lelaki, sepupu lelaki. Sepupu lelaki, anak sepupu lelaki, cucu sepupu lelaki, semua lelaki tu tuan. Dia start daripada anak saudara, tak ada dah perempuan. Orang perempuan last mewarisi adik-beradik perempuan. Itu last. Bawah pada tu semua pergi ke waris lelaki. Okey, itu terus kepada sepupu. Kelompok bapa saudara dan sepupu ni akan pergi juga kepada atuk saudara. Oh, jauh tuan-tuan. Saya duk tengok orang duk jawab mudah je, asyik-asyik Baitul Mal, asyik-asyik Baitul Mal. Belum lagi, kita kena buat siasatan dulu. Sebelah atuk saudara dah meninggal, cari anak dia, bapa sepupu. Kan? Meninggal juga bapa sepupu, cari anak dia, anak sepupu, cucu sepupu, sampai puas hati, sampai betul-betul tak ada, barulah kita boleh mengatakan baki harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Itu dia punya hukum dia tuan. Jadi maksudnya bukan kita boleh terus kata, ni tak ada adik-beradik ni, Baitul Mal ni, belum. Kan? Belum lagi. Ini tak ada anak saudara ni, belum. Kita kena jejak tu satu. Ini cabaran dia dalam masyarakat kita. Sebab saya jumpa tuan-tuan, pengalaman kita bantu KK Pusaka ni, ramai orang tak ada waris yang menerima pusaka tu. Kan? Kita jumpa banyak, macam semalam daripada Terengganu, dia telefon, dia ni anak saudara perempuan, saya kata bukan waris. Dia pernah ada adik-beradik lelaki tak? Tak ada. Arwah ni adik-beradik dia semua perempuan. Nampak tak tuan-tuan? Dia takkan ada anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Nak pula anak saudara lelaki. So saya kata kena cari bapa saudara pula. Dia kata mana nak cari ustaz, bapa saudara semua dah meninggal. Bapa saudara pun saya pun tak kenal, pak saudara dia kan saya pun tak kenal. Saya kata cari yang anak kepada bapa saudara. Kalau tak ada, cari sepupu. Turun. Kalau confirm betul tak ada, barulah kita boleh katakan baki harta tu pergi Baitul Mal. Tu dia punya kedudukannya. Jadi siasatan tu penting. Jangan kita terus kata terus Baitul Mal. Tak ada adik-beradik Baitul Mal. Tak ada puak saudara Baitul Mal. Tak boleh dia ada step-step dia tu. Ini kaedah kelompok ataupun kita nak mengenali waris lah.
Okay, saya insyaAllah dalam carta nanti saya akan detailkanlah peringkat demi peringkat. InsyaAllah. Tu gambaran awal dia begitu. So last kali baru pergi Baitul Mal. Kan? Last kali baru pergi Baitul Mal. Jadi tuan-tuan, saya selalu sebut hikmah bila kita belajar faraid. Sebab saya tengok dia punya kesan bila orang tanya soalan-soalan pasal pusaka ni, kemudian dia tak ada waris yang nak dapat harta tu. Saya tengok antara punca dia ialah dia tak ada peluang untuk belajar faraid lebih awal. Dia tak ada peluang ataupun dia tak ada peluang tu satu. Kita ni, sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan, kita ni dalam kalangan, macam mana nak sebut kalau kita sebagai agamawan, kita ada peranan untuk kembangkan dakwah ni, so kita usahakanlah. Kalau kita sebagai jabatan, kita ada ruang untuk kembangkan dakwah faraid ini, kita ada autoriti, so buatlah. Kan? Kerajaan, agensi, jabatan agama, jabatan mufti dan seumpamanya, kembang luaskan. Sebab banyak kikih semalam daripada Terengganu, tak ada waris Ustaz. Kan saya kata cari dulu. Kalau dah memang tak ada, Baitul Mal lah penyudahnya. Jadi duit yang saya pegang ni, dia pegang duit, tuan-tuan bayang. Dia anak saudara perempuan, dia bukan waris. Tapi dia pegang duit arwah ni, barang kemah ada dengan dia, duit ada dengan dia. Kalau dia ni orang yang tak ada ilmu, tak bertanggungjawab, saya habis kira-kira lesak dah. Duit tu confirm lesak dah. Sebab dia kata aku nak bagi ke siapa, tak ada orang. Ambil ke aku lah, daripada aku bagi ke Baitul Mal, baik aku guna. Contoh. Tapi dia tak layak guna sebab dia bukan waris. Jadi kita kena tengok step itu. Walaupun ada kaedah-kaedah pandangan ulama, pandangan mazhab yang membincangkan lebih panjang lebar lah. Tapi yang tu kita nak kena tackle satu persatu lah. Jadi tuan-tuan, antara hikmah yang saya sebut, kita masih hidup, saya percaya tuan-tuan, struktur kita tak sama kan. Macam saya sebut tadi lah, saya ada anak lelaki perempuan, ada isteri, ada orang mungkin tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Mungkin ada orang tak ada macam tadi persoalan yang ada sahabat tanya tadi kan. Yang itu pun harta tak selesai. Arwah adik meninggal tapi ada anak angkat. So isteri, jadi ada waris-waris lain. Settlekanlah. Jadi dia berbeza. Sebab tu saya menilai antara hikmah dia bila kita belajar faraid ni sebenarnya, kita diberi ruang untuk eratkan balik silaturrahim. Untuk cari balik waris-waris kita, orang-orang ahli keluarga kita yang mungkin dah putus hubungan. Kan, aduk tengok renung, siapa waris aku Aku ada anak perempuan sahaja. Kan, lepas tu study dalam faraid. Kalau aku meninggal, anak perempuan tak dapat habis, dia ada kadar perempuan dia. So ada baki. Baki tu akan pergi kepada adik-beradik. Dia tengok, adik-beradik tak ada dah. Dia seorang je tinggal. Semua adik-beradik dia, abang, adik, kakak semua dah meninggal dulu pada dia. Ni banyak berlaku tuan-tuan. Jadi tunggu dia je nak meninggal. Kalau dia meninggal, adik-beradik tak ada, siapa nak cari pula? Dia pun cari. Okey, kita kata cari anak saudara nanti, dia pun nak renung. Anak saudara, dia ni bukan pernah ada anak adik-beradik lelaki. Semua adik-beradik dia perempuan. So confirm takkan ada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. So siapa pula? Pak saudara. Bila sebut je pak saudara, dia mula bayangkanlah isu dia gini-gini, sepupu tak jumpa, duduk di mana tak kenal. Sinilah tuan-tuan ruangnya. Bila kita ada ruang belajar ini, kan, dia mengajak kita untuk jejak balik. Kan, silaturrahim dengan waris-waris kaum kerabat kita. Jadi jejak kasih itu akan berlaku lah tuan-tuan. Cari balik, hubungi balik, bina balik. Kalau hak bergaduh berkelahi itu eratkan balik, minta maaf. Kan, mudah-mudahan kalau kita meninggal tuan-tuan, waris-waris yang kita tinggalkan nanti tidak terbeban dengan harta pusaka kita. Dan paling-paling yang kita nak kena jaga, kita bimbang waris kita tu makan harta kita secara batil. Na'udzubillah min zalik. Sebab dia nak cari waris tak jumpa kan, lalah dia kata payah sangat tak jumpa, lantaklah aku makan dulu dia kata, habis tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu inilah antara pendekatan-pendekatan yang saya selalu bawa, kita bagi peringatan dan sebagainya. Sebab tu saya gunalah apa jua ruang yang ada lah tuan-tuan. Daripada asal bekerja, berhenti bekerja untuk fokus kepada dakwah, masuk seminar, masuk kuliah, masuk masjid. Saya pernah offer diri untuk satu kuliah di masjid, di bandar lah. Tapi jawapan daripada JK Masjid, dia kata tak payahlah. Biasa, dia jawab melalui kawan saya, dia kata biasa kalau orang cakap bab faraid ni berniaga. Dia orang dah mula orang kata sempit. Dia orang disempitkan, dia orang nampak macam ni mesti orang nak bercakap pasal faraid ni berniaga ni. Dia nak jual wasiat, dia nak jual hibah dan sebagainya. Jadi kita yang letakkan diri kita ni sebagai da'i sepenuh masa nak bawa ilmu ni tanpa ada kaitan dengan mana-mana agensi, tuan-tuan, kita pun tak ada peluang tuan-tuan. Sebab tersekat dengan isu-isu tadilah. Sebab tu nak kena bukalah ruang-ruang ni. Saya pernah cadang kepada Jabatan Agama macam di Pahang sendiri. Saya kata buatlah program. Saya ingat lagi satu ketika dan saya kongsi sikit, ada satu program melibatkan guru takmir. Dalam program tu, kalangan
orang kata alim ulama kita ni bila sentuh je buat faraid, pakat tanya habis satu, banyak persoalan, tapi dia orang tak dapat nak selesaikan persoalan-persoalan yang pada jemaah tanya. Jadi saya cadangkan kepada jabatan agama, saya kata buatlah program, buat training, buat latihan, panggil guru-guru takmir tu, kita ajar mereka tentang faraid. Tapi setakat cadangan lah tuan-tuan. Saya rasa setakat dah 4-5 tahun dah cadangan saya tu, sampai sekarang pun tak ada pergerakan apa-apa lagi. Jadi terpulang lah kan, kita menjalankan tanggungjawab setakat yang kita mampu. So tuan-tuan, saya nak fokus kepada waris utama sebelah tu. Suami, isteri, ayah, mak, anak kandung lelaki, anak kandung perempuan. Yang ni saya akan bawa dalam bentuk carta, insyaAllah. Lepas tu daripada situlah kita gerak. Gerak, dan tuan-tuan nak tanya apa-apa pun, kita akan bermula daripada sini. Baik. Kita pergi kepada carta waris utama. Waris utama. Okey, saya akan bermula terus dengan waris utama. Waris utama, kita ambil contoh di sini. Kita bermula dengan 5 tadilah. 5 tadi. Sekejap. Okey. Ya Allah. Okey, waris utama, contoh kita katalah kita ambil kalau biasa kita mula dengan siapa mati dulu. Biasa kita mula lelaki dululah tak? Kita mula suami dulu lah. Suami dulu. Okay. Meninggalnya suami. So saya buat di sini saya lakarkan dalam carta ni. Tuan-tuan boleh nak screenshot ke semua nanti, bolehlah simpan. So ni suami. Kita kata petak ni suami lah. Kita petakkan macam ni. So suami, meninggalnya suami, kemudian ada isteri. Okey, kita ambil macam tu. Saya terus nak pergi fokus waris utama. Okey, adanya isteri, kemudian suami yang mati ni ada ayah. Kemudian ada mak. Okey, kemudian suami yang mati ni ada anak-anak. Kita ambil seorang lelaki, seorang perempuan. Basic dia. Okey, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi ini waris utama lah ni. Okey, ni waris utama. Ni ayah dia A, ni mak dia, ni isteri, ni anak lelaki, ni anak perempuan. Okay. Merujuk kepada ayat Quran. So bila seseorang suami meninggal, bila suami ada anak, ni dia saya nak bawa pokok. Bila suami ni ada anak, so anak ni paling penting ialah anak kepada suami. Sebab apa kena faham macam tu? Sebab boleh jadi anak ni bukan anak isteri tu. Mungkin isteri tu isteri baru, tetapi isteri tu waris kepada suami. Sama ada isteri tu mak kepada anak-anak ni ataupun tidak, tu bukan soal dia. Okey, oleh kerana suami ni ada anak, so isteri 1/8. 1/8 tuan-tuan. Itu merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12. Bila suami ada anak, isteri dapat 1/8 daripada seluruh harta suami. Okey, contohnya kalau kita bagi contoh tadi 3,000 harta suami tadi kan. So isteri dapat 375. Itu nilai bahagian isteri. Kalau 3,000. Kalau 8,000, 1,000 macam itulah tuan-tuan, congak je lah. Okey. Kemudian bila si mati ada anak, ayah ada, ayah 1/6. So 500. Mak pun 1/6. So 500 juga. Mak 1/6, so mak dapat 500 juga. Jadi di sini ayah dengan mak, walaupun ayah tu lelaki, dia dapat sama banyak dengan mak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab si mati ada anak. So syariat dalam faraid ni, bila mana si mati ada anak, ayah walaupun dia lelaki, dia tak dapat lebih daripada mak. Dia dapat sama banyak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak fokus bahagian anak tu lebih. Dia tak nak ada dah orang-orang yang lebih, tak ada dah. Dalam situasi ni bila ada anak je, memang yang lain ayah mak pun tak ada beza. Sama je. Okey. So bila nampak ayah 1/6, mak 1/6, isteri 1/8, kalau kita tengok jumlah di situ, jumlahnya dah 1,375. Okey. Okey, daripada 3,000 tadi tuan-tuan, tolak 1,375, ada baki lagi 1,625. Betul kan? Ni balance. Okey. Oleh kerana si mati ada anak lelaki dan anak perempuan, tuan-tuan ada anak lelaki dan perempuan tu syarat dia, ada dua-dua tu anak lelaki dan perempuan, maka kita guna pakai kaedah setiap anak lelaki dapat 2 bahagian, setiap anak perempuan dapat 1 bahagian. Itu kaedah dia. Yang kita panggil nisbah 2/1. Yang ni merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11, Allah sebut lidzakari
mithlu hadzil unsayain. Untuk setiap anak lelaki 2 bahagian, untuk setiap anak perempuan 1 bahagian. Jadi 1, 6, 2, 5 ni dibahagi dengan 3. Tu hukum. Tak boleh bagi 2 tuan-tuan. Kalau bagi 2 dia jadi sama rata. So tidak ada kaedah dalam hukum faraid sama rata. Kecuali bertakharus. Itu cerita lain. Itu cerita step kedua. Step yang pertama wajib bentang faraid dulu. So 1, 6, 2, 5 wajib dibahagi dengan 3 bahagian. Sebab lelaki seorang dia dapat 2, perempuan seorang dapat 1. So 1, 6, 2, 5 bagi 3 kita akan dapat perempuan dapat 5, 2, 541.66. Sen-sen itulah. Kemudian yang lelaki pula kali 2. So lelaki akan dapat 1083 32. Kan kita dah nampak kan, bila dah bentang ni hukum yang Allah sebut nasiban mafruḍah. Ayah dapat 500, mak dapat 500, isteri 375, anak perempuan 541.66, anak lelaki 1083.32. Inilah yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 7, nasiban mafruḍah, pembahagian yang diwajibkan oleh Allah. So wajib letak ini depan. Dah nampak, bulat mata tengok, lepas tu barulah nak berunding. Tak ada masalah. Kita nak praktik konsep takharus. Kan, ada bincang-bincang, isteri duk tengok, Allah bahagian dia 375 je. Contoh kan, dia duk tengok, duk mikir kan. Jadi, boleh tak kalau kita bagi sama rata? Jadi keluar, biasalah tu. Dalam mana-mana pengurusan pusaka, persoalan tu selalu orang tanya. Jadi, bila nak berlaku sama rata tuan-tuan, kalau tengok di sini, siapa yang mula-mula kena setuju? Ni. Anak lelaki. Sebab bahagian dia paling besar iaitu RM1083. Dan syarat, kena ingat tadi dia dah tahu bahagian dia dan pastikan anak lelaki ni baligh dan berakal. Kalau dia bawah umur, dia pula OKU, tak berakal, sindrom Down dan contoh sebagainya, maka dia tak boleh melepaskan hak RM1083.32. Dia wajib terima sebab dia di luar keupayaan untuk bertakharus. Dia wajib. So tinggal waris lain lah. Kalau waris lain nak teruskan kadar sama rata, teruskanlah. Tapi yang lelaki tetap terima faraid. Tapi kalau lelaki tu cukup syarat, tak ada masalah. Tanya anak perempuan setuju sama rata. Tanya apa ayahnya arwah, maknya arwah setuju. So berlakulah sama rata, 3,000 bahagilah dengan 5. So kalau 3,000 tadi, bahagi dengan 5, dapat 600. Tuan-tuan nampak tak 600 ni siapa yang bertambah bahagian? Isteri bertambah. Kan? Mak bertambah. Atuk, ayah bertambah. Ayah dan anak perempuan bertambah. Jadi pengurangan harta banyak berlaku kepada harta anak lelaki. Sebab tu kalau anak lelaki ni ada roh, ada kasih sayang, ada pengorbanan dan sebagainya, dia boleh bertakharus. Tapi kalau dia sendiri pun memikirkan dia ada tanggungan, dia ada tanggungjawab, dia ada sesuatu yang nak diselesaikan, dia nak harta tu sepenuhnya, sebab itu hak dia, maka boleh ke orang lain marah? Orang lain tak boleh marah. Sebab kita bercakap sekarang tentang soal hukum Allah. Kita kena mulakan di sini. Tu dia punya kedudukan dia. Okey, saya berhenti dulu setakat ni. Kalau ada persoalan daripada carta ni. Ini baru step pertama tu tak cartanya. Silakan. Kalau ada yang tak clear kan. Kalau clear kita sambung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kalau kita lihatlah maksudnya dari segi pembahagian ni, ia lebih kepada lelaki lah, anak lelaki, sepupu lelaki dan sebagainya. Jadi soalan saya, apakah hikmah di sebalik kelebihan kepada lelaki ni? Okey. Okey, terima kasih. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi lah. Kalau kita tengok dari sudut hikmahnya, seperti mana yang dibincang oleh almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia duduk pada soal tanggungjawab. Saya sebut dah tadi kan, dia duduk pada soal tanggungjawab. So anak lelaki ni anak lelaki ni, kenapa Allah bagi dia lebih berbandingkan dengan anak perempuan kan? Sebab dia pikul tanggungjawab. Tapi tanggungjawab dia di sini ialah bukan kepada adik dia saja. Jangan nampak tanggungjawab duit 1083 ni untuk adik, bukan. Dia ada tanggungjawab lain. Antara tanggungjawab dia bertanggungjawab kepada mak dia. Dia bertanggungjawab kepada adik dia. Kalau dia ada isteri, dia kahwin, dia bertanggungjawab pada isteri dia. Dia bertanggungjawab kepada anak-anak dia. Itu sebab hikmah kenapa Allah bagi, ini yang dikaji oleh para ulama lah.
Kenapa dia Allah bagi lebih? Kan? Sebab untuk membantu dia, memudahkan dia untuk menyelesaikan tanggungjawab. Itu yang pertama. Tapi kalau kita tengok di sini juga kita tengok peranan atuk ni. Ayah kepada si mati, dia pun ada tanggungjawab kan? Dia ada tanggungjawab kepada isteri dia. Dia ada tanggungjawab pada cucu dia ni. Ini cucu dia ni. Di bawah ni kan? Tapi dia tak dapat lebih. Allah tak bagi lebih ke dia. Tapi tanggungjawab dia tetap orang kata ada. Dia tak boleh nak nafikan tanggungjawab dia tu. Cuma bila kita sebut bab soal tanggungjawab ni, benda ni benda yang agak subjektif. Kan? Dia kena tengok jugalah kepada kemampuan dan sebagainya. Tu kena baca je lagi di situ. Kan? Bukan semestinya yang saya nampak orang duk faham, salah faham yang berlaku ialah bila dia terima lebih, duit tu kena kembalikan. Macam ni kan, anak perempuan dapat 541, lelaki dapat 1083. Bila lelaki dapat lebih, yang anak perempuan ni duk anggap duit yang anak lelaki terima ni mesti balik ke dia. Mesti kembali ke dia. Tidak sebenarnya kan. Dia nak guna, dia gunalah, itu hak dia. Tapi sebenarnya anak lelaki ni kena faham bahawa Allah bagi lebih itu sebab dia memikul banyak tanggungjawab kepada isteri, kepada ahli keluarga yang lain, anak-anak dan seumpamanya. Jadi Allah nak bantu dia. Itu konsep dia, begitulah. Wallahu a'lam. Ustaz. Okay. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdul Aziz. Kalau anak lelaki itu 2 orang ataupun sama juga kalau anak perempuan tu 2 orang, bahagian yang 1083 tu dia bagi 2 maksudnya Ustaz. Kalau anak lelakinya 2. Okey. Terima kasih. Jadi sama pembahagian dia dengan sama rata dengan anak perempuan lah jadinya. Okey. Terima kasih. Okey, dia bukan begitu Okey, saya tunjukkan. Okey, ini cantiknya bila kita bincang macam ni kan. Tuan-tuan boleh terbuka, kita tengok contoh-contoh, tuan-tuan boleh bertanya. Okey. So saya jelaskan Okey, kalau dah clear yang ni saya clearkan sikit. Dah contoh-contoh ni. Okey, kejap Baik. Okey, kalau tengok di sini, okey, yang ni tak apalah. Ini sebagai tambahannya. Okey, kalau tengok di sini, apa yang saya tunjuk tadi, okey, ini berlaku dalam situasi waris ini dan anak dia 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey tuan-tuan, hukum untuk anak lelaki perempuan ni, kaedahnya ialah nisbah 2-1, iaitu 2 untuk setiap lelaki, 1 untuk setiap perempuan. Maksudnya di sini, kita tak boleh, memang ada salah faham yang anggap lelaki memang dapat 2, tak kira lelaki tu ramai mana. Perempuan dapat 1 bahagian, walaupun perempuan tu seorang. Jadi penyudahnya akan berlaku apa? Kalau katalah anak lelaki ni ada seorang lagi, ini saya nak cerita salah faham dulu salah faham. Bahkan ada ustaz jawab. Saya pernah ada satu kes di pejabat agama di Terengganu yang saya sendiri dirujuk pada saya dan saya sendiri buat siasatan. Dan memang orang tu mengaku dia jawab begitu. Tapi memang jawapan dia salah. Dia jawab bukan macam ni, nak ceritalah. Okey, ada orang dia anggap macam ni. Dia soalan macam lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. So kalau lelaki ada 2 orang, 1083 ni bagi 2. Bila 1083 bagi 2, dapatlah 541 balik. Jadi soalannya, soalannya dapat 541. 541 di sini, 541 di sini. Jadi kalau tengok di sini, sama banyak lelaki perempuan. Salah. Bukan macam tu tuan-tuan. Okey, yang tu salah. Walaupun ada yang jawab begitu. Kan? Tapi jawapan tu salah. Dia yang betulnya macam ni. Kita kena faham konsep 2-1 ni bagi setiap body. So setiap lelaki memegang 2, setiap perempuan memegang 1. Jadi kalau kita tengok di sini, maknanya tuan-tuan, bahagian anak ni ada 2, 2, 1. So jumlah dia 5. Jadi 1, 6, 2, 5 tadi dibahagi dengan 5. 1, 6, 2, 5 dibahagi dengan 5. So perempuan dapat 3, 2, 5. Lelaki dapat 2 bahagian lah. So lelaki dapat 650, 650. Kok mana pun, dia punya kesimpulan, penyelesaian dia ialah bila kita compare seorang sama seorang, lelaki akan dapat sekali ganda lebih daripada anak perempuan. Itu konsep dia. Boleh Cik Abdul Aziz Ya boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jelas. Okay, jangan salah faham tadi sebab memang ada. Saya ada satu kes, saya kongsi betul lah tuan-tuan saya kongsi sikit kes ni. Dia macam ni. Al-Kisahnya, si mati ni, dia cerita dia, si mati. Ni saya cerita betul.
Si mati ni dia ada anak perempuan seorang. Anak lelaki ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. So dia tinggal duit 15,000. Duit simpanan. Jadi bila waris ni pergi rujuk kepada satu pejabat agama, ada seorang staf, taklah ustaz ke siapa jawab, oh dia kata 15,000 ni bahagi 3. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia pakai kaedah tu. So 15,000 bahagi 3. Bagi 3 dapat 5,000. Dia kata perempuan dapat 5,000. Yang lelaki 10,000 ni bagi 5 pula. So dapat siap lelaki 2,000. Jadi penyudahnya tuan-tuan akan nampak apa dia berlaku. Lelaki dapat 2,000 seorang, perempuan seorang-seorang dapat 5,000. Memanglah kalau kira macam ni, perempuan senyumlah. Kan? Sebab tu ada pula yang kata jangan bimbang dalam faraid tak semestinya anak lelaki dapat lebih pada perempuan. Dia pakai kaedah ni. So salah tuan-tuan. Dia bukan 2-1 secara kelompok. Dia 2-1 ni by individu. Maksudnya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi 15,000 ni kalau tengok di sini, kalau tuan-tuan nampak, dia sebenarnya dibahagi dengan berapa sebenarnya? 11. 11. Dia bahagi dengan 11. Itu hukum dia. Itu yang Allah sebut lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi setiap lelaki. Kan? Bukan grup lelaki. Jadi 15,000 bahagi dengan 11 dapatlah 1363. Yang ni untuk anak perempuan. Yang lelaki kali 2. So setiap lelaki dapat 2727. Poin 27. Sama saja yang lain. Tu dia punya kaedah dia tuan-tuan. Okey. Jadi inilah antara salah faham. Saya jumpa 2-3 tempat jugalah yang aduan-aduan yang menyebut sebegitu. Tapi konsep tu salah. Itu satu kes lah. Saya refer balik kepada pejabat agama yang staff tu kata memang dia jawab macam tu lah. Dan saya refer kepada kawan saya di Jabatan Agama Islam, dia buat teguran lah. Dia kata jangan jawab lah kalau tak tahu. Kan? Sebab apa yang awak jawab tu salah. Tapi tak tahulah ilmu tu dia ambil daripada mana. Kan? Kita tak pastilah. Okey. Baik. Lagi kalau ada soalan lagi? Ataupun saya boleh teruskan kepada catatan lain. Silakan kalau ada. Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz Syafi'i again. Yang tadi pada suami, ayah, mak tu, parent dia, kalau parent dia dah tak ada, jadi 1/6 tu tak dipakai lah kan? Betul. Jadi 1/8 tu dan anak 2 bahagian, 1 bahagian tu jumlah mereka akan naik sikit lah kan? Ya. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Contoh okey, terima kasih soalan tadi. Okey, saya rasa mungkin kita main carta ni tuan-tuan boleh nak kembang-kembang pun boleh jugalah. Okey. Contohnya lah, kita kata dalam kes memang yang di atas ni tak ada lah. Okey, maknanya tak ada tu dia orang dah meninggal lah, mak ayah tu tak ada. So situasi yang begini saja. Jadi isteri tu stay 1/8 dan baki tu lebih besar untuk anak-anak. Jadi tengoklah anak ni berapa orang di sini. Jadi kalau kata baki tadi 375, 3,000 tolak 375, so dah ada baki 26, 26, 25. Besarlah. Jadi kalau tengok di situ, bagi 5. Sebab ada 2 lelaki, seorang perempuan kan. Kalau ada seorang lagi perempuan di situ, anak perempuan, so bagi 6. Dia tengok pada pertambahan body itu. Kan? Maknanya setiap pertambahan body anak tadi itu, maka lelaki pegang 2, perempuan pegang 1. Macam itulah seterusnya tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita faham konsep ni mudah je. Ya, sila. Ustaz, kalau dia tak ada anak lelaki, perempuan saja, 2 orang tu anak perempuan. Okey. Cepat sangat tu soalan tu. Okey, tak apalah. Okey. Tak apa, saya jawab dulu sebab nanti kita akan cerita juga. Okey. Kalau contohnya, tak apa. Okay. Si mati ni tak ada anak lelaki. Okey, kita tunjuk. Dia hanya ada, kalau anak lelaki tak ada masalah. Contohnya, dia tak ada anak perempuan tapi ada anak lelaki saja. Memang habislah anak lelaki tu dapatlah 26, 25. Ni kita panggil asabah ni. Yang kata power anak lelaki ni di sinilah. Dia akan dapat bahagian tu. Kalau dia ramai, kongsilah kan. Kalau anak lelaki tu ramai, kongsilah. Kongsi sama banyak lah 26, 25 tadi. Itu kalau lelaki saja. Kalau lelaki perempuan pakai konsep 2-1 tadi kan. Okey, sekarang kalau anak tu perempuan sahaja. Okey, bagus. Okey, kalau anak tu perempuan sahaja,
Jadi anak perempuan ni kadar dia berapa? Okey, kita rujuk kepada ayat 11. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 11 tentang bahagian anak tu. Disebut walaupun susunan dia tu ada susunan dia lah. Tapi kita ambil bermula dengan seorang. Kalau anak perempuan yang ada tu seorang saja. Satu saja anak perempuan, so Allah bagi kepada dia 1/2. Maknanya dia akan dapat 1,500. Seorang anak perempuan dapat 1,500. Campur dengan isteri, so maksudnya 1,875 dengan 3,000 tadi, so ada lagi 1,000, 3,000 tolak 1,875, so ada lagi 1,125. Ni balance. Baki ni. Ini persoalan yang kita orang kata yang seperti mana yang berlaku kepada Sa'ad tadi. Baki tu pergi ke mana? Yang ni lah insyaAllah saya akan terang nanti sikit tentang ke mana perginya baki. Saya akan fokus pada waris utama dulu supaya tuan-tuan nampak anak ni dapat bawa apa. So baki tu nanti kita akan pergi step by step. Kan? Yang saya sebut tadilah waris tepi kan. Adik-beradik, anak saudara dan seterusnya. Dia orang lah standby ni baki ni. Besar baki tu tuan-tuan. Kan? 1,125 tu besar. Itu kalau kita ke duit 3,000. Kalau rumah, kalau kenderaan. Di sinilah saya melihat pengalaman saya lah. Pengalaman kita berbagai. Ada waris-waris lain yang memang menuntut. Kan? Dan yang tuntutan mereka tu kesan dia memberi sedikit ataupun memberi bebanan lah kepada isteri, kepada anak perempuan. Kan kadang-kadang dia orang tak tuntut harta tu tapi dia tuntut bayaran. Macam kata suami mati tinggal rumah kan, dia tuntut bayaran dan sebagainya. Memang ada kes berlaku macam tu. Tapi janganlah kita anggap semua kes akan berlaku macam tu. Sebab tu pendekatan tentang faraid ni sangat-sangat penting kita faham, kita belajar, hubungan dengan waris-waris kita kena jaga, jangan timbulkan krisis, jangan timbulkan isu dan sebagainya kan. Dan kalau kita betul-betul faham, kita rasa kita nak selesaikan lebih awal. Di sanalah adanya hibah. Kan? Kita nampak kita ada rumah, kita nak hibahkan kepada anak isteri kita. Sebab kalau kita meninggal nanti, kan mungkin akan menjadi bebanan kepada dia, nak bayar, nak settle urusan dan sebagainya. Tapi boleh jadi juga adik-beradik tak tuntut. Tapi kita nak buat orang kata sebagai orang kata persediaan. So tak salah. Kan? Itu antara konsep-konsep yang kita belajar lah, yang kita faham daripada kita belajar faraid ini. Itu kalau seorang anak perempuan. Tuan-tuan jangan tanya lagi 1,125 tu pergi ke mana biar dulu. Nanti saya akan tunjukkan step dia. Okey. Ustaz, satu lagi. Dalam situasi apa sekalipun, si isteri akan dapat 1/8 juga ya. Dan apa situasi. Bila si mati ada anak, apa jua situasi, ada anak je isteri 1/8. Kalau tak ada anak? Tak ada anak dia lain. Tak ada anak isteri 1/4. Nanti kita akan tunjuk situasi tak ada anak. Dia ada beza di situlah. Terima kasih Ustaz. Okay, kalau anak perempuan seorang. Kalau anak perempuan ada 2 orang, so seperti mana cerita Sa'ad tadi, dia ada anak perempuan 2 orang, 2/3. Ini merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11 juga. 2/3. So kalau 2 orang anak perempuan 2/3, kadar dia 2,000 lah kalau daripada 3,000. Jadi baki yang ada ni kurang sikit lah. Kan? Baki yang ada ni 625 kan. Adalah balance 625. So 2,000 ni, kalau ada 2 anak perempuan di sini, bagi 2. So setiap orang dapat 1,000. Itu kalau 2. Kalau 3, bagi 3. Kalau 4, bagi 4. Kalau 5, bagi 5. Kalau 6, bagi 6. Begitulah seterusnya. Ramai mana pun anak perempuan, jika anak perempuan sahaja, mereka hanya layak 2/3 daripada jumlah harta yang ada. So maksudnya anak perempuan ramai mana pun, dia tak akan menghabisi harta. Mana baki yang ada tu tetap akan pergi kepada waris lain lah. Waris-waris yang lain lah. Kalau kata adik-beradik lah. Start yang mula-mulanya. Okay, macam tu. Itu hukum tuan-tuan. Sebab tu bacaan kita sebenarnya, kita faham hukum. Dan kita janganlah letak penyelesaian sepenuhnya kepada faraid. Kan? Kita belajar daripada faraid ni, so kita nak dapat ilmu, so apa sebenarnya yang kita nak buat. Kan? Saya nak wasiat ke harta lah, sebab anak perempuan saya tak dapat semua harta ni kalau saya meninggal. So boleh ke wasiat untuk anak perempuan? Itu pun kena faham juga. Saya nak hibahkan harta. So macam mana hibah yang terbaik? Kaedah dia, proses dia dan sebagainya. Kan dia punya cabaran dia, perundangan dia dan sebagainya pun kena tahu. Jadi tuan-tuan kena bertanya sebetul-betulnya lah. Kalau kita nak buat dokumen hibah dan sebagainya. Okay, itu situasi anak perempuan saja. Okey. Boleh Yang ni okey kot?
Okey, kita pergi selanjutnya. Okey, kita masih cerita suami meninggal suami meninggal. Bagaimana situasi suami meninggal tak ada anak? Okey ni. Tidak ada anak. So bila tidak ada anak tuan-tuan, isteri merujuk kepada ayat 12, Allah bagi kepada isteri 1/4. So 750. Itu sahaja bahagian isteri. 1/4 daripada harta si mati lah. So ada baki lagi tu, besar baki tu kan, 2,250 ni baki ni akan pergi ke waris-waris lain. Adik-beradik ke kan, anak saudara ke, pak saudara, sepupu. Dan last sekali kalau memang dah tak ada waris, Baitul Mal akan dapat baki tu. Saya tengok banyak berlaku kepada isu mu'alaf. Kan? Mu'alaf. Saya ada juga bagi nasihat, pandangan. Tapi dah meninggal lah tuan-tuan. Kalau masih hidup tu mungkin lain lah pandangan kita kan. Tapi dah meninggal orang tanya. Jadi saya kata isteri 1/4 je lah. Isteri 1/4. Kan? Dan dia tak ada anak. Kemudian waris-waris dia ayah mak pun masih non-Muslim. Sebab lain agama tak boleh mewarisi. Non-Muslim tak boleh mewarisi daripada Muslim. Begitulah sebaliknya. Jadi penyudahnya bela ni ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal tu atas Baitul Mal lah pula buat keputusan. Kalau dia nak lepaskan kepada isteri semua sekali, dia lepas balik lah. Tapi kebanyakan kes berlaku memang kena tebus lah. Isteri kena cari duit, bayar ke Baitul Mal untuk dapatkan balik aset dan sebagainya. Ini dia punya cabaran, kesan tuan-tuan. Dan kita nak faham betul-betul benda ni, kita kena belajar tuan-tuan. Kita kena tahu, kena masak tentang isu-isu pusaka ni sekarang. Barulah kita nak boleh buat persediaan, apa aku kena sediakan. Kan? Itu dia punya situasi dia. Ini kalau tak ada anak lah. Okay, 1/4. Okey. Kalau contoh kita patah balik ayah. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Okey, kalau katakanlah dia tak ada anak tapi ayah mak masih ada. Ini boleh jadi berlaku. Contoh orang baru kahwin kan, belum dapat anak, mak ada, ayah ada. So macam mana pula situasi dia? Okey, saya tunjuk tuan-tuan. Ini agak panjang sikit lah dia punya cerita dia, tapi saya kena tunjuk jugalah. Okey, so dalam situasi ni, isteri stay 1/4, 750, nilai daripada 3,000 tu. Okey. Sekejap duit 3,000 tadi. Kemudian, mak dia ni, ni tuan-tuan fokus sikit. Mak ni di sini ada dua situasi untuk mak. Mak boleh terima 1/3 atau 1/6. Dengan syarat lah, dengan syarat. Okey, dalam situasi ni okey, mak akan terima 1/3 atau 1/6. Okey. Mak akan terima, kita ambil 1/6 dulu. Mak dapat 1/6 dengan kadar 500. Okey, syarat dia jika sekiranya si mati ni ada sekurang-kurangnya 2 adik-beradik. AB ni adik-beradik Okey, mak menerima 1/6 dalam situasi tak ada anak. Okey, mak terima 1/6 kadar 500 dalam situasi si mati masih ada 2 adik-beradik. Itu syarat dia. Ini disebut dalam ayat 11 surah An-Nisa. Kan dia cerita tuan-tuan. Sebab tu kalau saya nak detailkan ayat memang panjang lah. Jadi saya ambil macam ni. Jadi mak akan dapat 1/6 di sini dan ayah akan dapat asabah. Asabah makna apa? Baki ya. Ayah dapat baki. So baki, mak dah dapat 500, isteri dah dapat 750. So ada baki lagi daripada tadi 1,750. Ayah dapat balance tu. Baki tu untuk ayah. Tu power ayah tu. Kan? Sebab ayah kenapa dia dapat lebih pula di sini? Sebab tak ada anak. Dan dia ada tanggungjawab, sebab tu Allah bagi lebih ke dia. Mak dapat 500, ayah dapat 1,750. So apa cerita adik-beradik ni? Adik-beradik tu tak dapat. Adik-beradik tak dapat tuan-tuan. Selagi mana ayah ada, kan? Kalau sebelum tu anak lelaki ada lah. Kalau ada anak lelaki, adik-beradik memang kalah lah. Tetapi kalau tak ada anak lelaki, kan? Ayah ada, so ayah akan menghalang adik-beradik. Jadi adik-beradik ni, dia tidak memberi kesan apa-apa kepada ayah. Tetapi dia memberi kesan kepada mak. Sebab oleh kerana dia ada 2 orang, syarat dia ada 2, mak jadi 1/6. Mak jadi 1/6 di sini. Kan? Dan lebih untuk ayah. Sebab apa lebih untuk ayah? Ni lah. Kita nak kena baca di sini kan. Tadilah soal tanggungjawab lah. Tapi benda-benda tu benda yang subjektif. Sebab kemungkinan besar, kalau adik-beradik tu jenis orang senang lenang,
kan, jenis orang kaya raya, sebenarnya bukan ayah bertanggungjawab pada dia. Dia yang bertanggungjawab pada ayah dia pula. Kan contohnya. Boleh jadi begitu. Jadi benda-benda ni benda yang kita tak boleh tengok secara umum lah. Kita kena tengok kepada case by case. Okay, itu situasi kalau ada dua adik-beradik dan mak dapat 1/6. Okay. So situasi tak ada anak Okay, saya pergi pula. Boleh faham yang ni Ada soalan tak berkait dengan yang ni? Sila dulu tuan-tuan kalau ada soalan. Tak kira berapa orang adik-beradik Ustaz kalau lebih 2, maknya tu 1/6 juga. 1/6. Dia bermula daripada 2 tuan. I see. Bermula daripada 2. So sekarang ni step selanjutnya saya akan tunjuk kalau adik-beradik tu kurang daripada 2. Kita akan pergi pula. Okey. Kalau Ustaz, adik-beradik yang 1/3 tu kalau dia tak ada adik-beradik, mak tu dapat 1/3. Ni nak sebut ni. Ni nak ceritanya. Okey. Okey Okey, yang ni tuan-tuan kena fokus sikit. Step yang kedua ni dia agak mencabar sikit. Tapi saya tunjuk dulu. Okey, jadi sekarang ni faham setakat ni mak 1/6 kalau situasi anak tak ada, isteri ada tak apalah. Mak 1/6 sebab si mati ada 2 adik-beradik sekurang-kurangnya. Kalau dia ada 3, 4 dan ramai lagi tu tak ada isu lah tu. Kekal lah 1/6 tu. Okey, jadi persoalan yang kedua ni yang saya nak tunjuk di sini ialah bagaimana kalau kalau si mati tak ada adik-beradik ataupun hanya ada seorang adik-beradik. So saya akan tunjuk di sini. Okey. So tuan-tuan yang tadi clear Okey. Kalau contohnya si mati ni tak ada anak. Sekejap. Okey, si mati tak ada anak. Okey, tetapi dia ada seorang adik-beradik. Atau memang tak ada. Kita ambil dua keadaannya lah, keadaan yang sama. Ada seorang atau tidak ada. Atau tiada lah. Sebab dia duduk kategori yang sama. Maksudnya dalam Quran dia sebut bermula dengan 2, 3 adik-beradik, mak 1/6. Tapi kalau tak ada adik-beradik atau hanya ada seorang adik-beradik, okey, ini ada isu sikit di sini. Kalau ikut dasar dia, bila ada situasi begini, mak 1/3 sebenarnya. Ayah asabah lah. Mak 1/3, ayah asabah tuan-tuan. Okey, dan isteri stay 1/8, 1/4. Okey, kalau kita tengok dia punya agihan, okey, tuan-tuan kena fokus sikit sebab ni masalah special ni. Sebab saya bila tunjuk carta macam ni, walaupun kita cuba nak bagi yang basic, tapi kadang-kadang kita terpaksa lalui juga benda-benda yang special. Okey, tak apa, kita tunjuk dulu. Kalau tengok di sini, isteri dapat 750. Okey, mak dapat 1000. 1/3 daripada 3,000, 1000 lah kan. So ada balance lagi 1250. Okey, ni dia punya pembahagian dia. Kalau ikut dasar, bila adik-beradik tak ada atau hanya ada seorang adik-beradik, mak jadi 1/3. Cuma apa yang saya nak kongsi di sini, okey, kalau kita tengok mak dapat 1000, ayah dapat 1250. Okey, tadi kita belajar tadi, kalau kata si mati ni tak ada anak, sepatutnya ayah dapat lebih sekali ganda. Maksudnya ayah ni sepatut dasar dia dapat 2 bahagian, mak dapat 1 bahagian. Okay, maksudnya kalau mak dapat 1/3, ayah dapat asabah tu. Kalau tak ada isteri, patutnya ayah dapat 2,000 lah. Itu dia punya dasar dia. Kan? Saya tunjuk di sini kalau kata si mati macam ni dia mati, dia bujang, dia tak kahwin, dia ada ayah mak, ni ayah, dan dia pula ada seorang adik-beradik atau tak ada atau tiada. Okey, pasangan tak ada patutnya mak 1/3 1000. Ayah dapat asabah, patutnya ayah dapat 2,000. Jadi nampak tak 1000 dengan 2,000 ada beza lah. Kan ayah lelaki kan. Itu dasar sebenar. Okey, jadi tak ada isu lah untuk yang bawah ni. Tapi yang atas tu, bila si mati ada isteri, mak 1/3, mak dapat 1000, ayah dapat asabah. Walaupun ayah dapat lebih sikit daripada mak. Ni saya nak gambarkan. Jadi kes ni tuan-tuan, dia berlaku zaman Sayyidina Umar. Ni nak sebut, nak bagi fahamkan kes. Dia berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila berlaku zaman Sayyidina Umar, ayah ni dia tak puas hati. Merajuk orang tua kan, merajuk. Dia kata mana boleh Sayyidina Umar, aku ni kan ayah.
kalau ikut si mati ni tak ada anak, sepatutnya aku dapat banyak, lebih banyak daripada isteri tu pada mak tu. Kan? Sebab aku dapat asabah, tapi aku dapat lebih sikit je. Mak dapat 1,000, aku dapat 1,250. Jadi benda ni seolah bagi ayah, dia komplain pada Sayyidina Umar, dia bertentangan dengan dasar sepatutnya bila tak ada anak, aku dapat lebih sekali ganda daripada mak. Jadi Sayyidina Umar diam dalam situasi ni, dia panggil sahabat mesyuarat. Ni saya nak cerita tuan-tuan penyelesaian bagi masalah ni. Dia panggil sahabat mesyuarat, kan akhirnya berlaku ijma' sahabah pada masa tu. Okay, ini agak berat tuan-tuan tapi saya nak kongsi juga. Okay, sahabat putuskan, ni dia punya keputusan dia. Putuskan mak dapat 1/3 juga tapi bukan 1/3 penuh. 1/3 baki. Tuan-tuan ambil ini penyelesaian zaman Sayyidina Umar dalam situasi ni. Mak dapat 1/3 baki. Apa maksud 1/3 baki? Bagi dulu kepada isteri, bagi dulu kepada isteri 750, kan? Isteri dapat 750, so ada baki lagi 2,250. So maksudnya mak dapat 1/3 daripada sini. 1/3 untuk mak. Berapa? 750. Kemudian ayah dapat asabah. Jadi 1/3 baki daripada 2,250 ni, mak dapat 700,500, ayah dapat balance 1,500 tu. Dia nak berlaku macam tu tuan-tuan, kaedah dia. Jadi kalau tengok di sini, ayah dapat 1,500, mak dapat 700,500. Maksudnya ayah dapat sekali ganda lebih daripada mak. So perbincangan ini dibincang zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan dimesyuarat lah, dibincang sesama sahabat. Kan sahabat-sahabat besarlah, jumhurus sahabah zaman Sayyidina Umar, maka mereka ijma' ittifaq sahabah memutuskan kaedah dia begini, penyelesaian dia, di mana mak dalam kes ni dia tak boleh dapat 1/3 daripada 3,000. Kalau dia dapat 1/3 daripada 3,000, dia akan menjejaskan bahagian ayah. Ayah jadi kurang. Jadi mak dapat 1/3 juga. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kita bagi mak 1/3 juga sebab Quran sebut 1/3. Tapi kita bagi mak 1/3 baki. So mak dapat 700,500, ayah dapat 1,500. Jadi kok mana pun ayah dapat lebih sekali ganda daripada mak lah. Ini kes pertama berlaku zaman Sayyidina Umar. Masalah ni tuan-tuan dipanggil Umariyah. Masalah Umariyah. Ni istilah dia lah. Kes ni saja. Syarat dia tuan-tuan kena ingat ni. Dia tidak ada adik-beradik, ataupun kalau ada pun hanya seorang adik-beradik. Sebab kalau ramai adik-beradik, 2 ke atas, mak akan dapat 1/6 dan takkan berlaku masalah seperti ini. Okey, mungkin agak berliku sikit tuan-tuan, tapi saya nampak kes ni boleh jadi berlaku lah dalam situasi orang tak ada adik-beradik. Okey, ada persoalan kalau perlu penjelasan lain? Rasa tak clear ke? Silakan. Jelas Okey. Tak tahu, tak ada yang nak respon, tak tahu jelas ke tidak, tak tahu. Jelas. Jelas, okey. Okey, saya nak tunjuk situasi yang kedua. Sebab masalah Umariyah ni dia ada 2 masalah. Ini baru masalah yang pertama. Okey, saya akan tunjuk masalah yang kedua. Untuk tuan-tuan lebih mudah kuasailah memahami kes ini. Kes special ni, special kes zaman Sayyidina Umar. Dua-dua berlaku zaman Sayyidina Umar. Okey, kes yang kedua ni melibatkan isteri meninggal. Walaupun saya tak tunjuk lagi isteri tadi, tapi saya tunjuk dulu di sinilah. Okey. Kes pertama suami meninggal. So jadi macam tu. Okey, kita pergi kepada kes kedua, isteri meninggal. Maksudnya dalam keadaan yang samalah. Okey, isteri meninggal, kita buat di sini ni isteri meninggal dan tidak ada anak, dia ada suami dan isteri ni ada ayah, ada mak. Dan isteri ni tak ada seorang adik-beradik atau tiada. Syarat macam tadi jugalah. Okey, cuba kita tengok kes ni. Apa akan berlaku sebenarnya? Dia agak lagi jelas kekurangan berlaku kepada ayah. Kalau kita ambil ikut dasar dia, ikut kaedah pengiraan awal dia, di mana suami dapat 1/2 tuan-tuan. Tadi saya tak tunjuk lagi suami, tak apalah. Okay, saya tunjuk di sini dulu. Isteri mati, suami tak ada isteri mati, isteri tak ada anak, suami dapat separuh. Kalau ada anak, suami 1/4.
Nanti saya akan tunjuk balik saya akan tunjuk balik. Okey, so tak ada anak, suami dapat separuh daripada harta isteri. Kalau kita ambil 3,000 juga, suami dapat 1,500. So mak tadi, dasar pengiraan asal tadi kan 1/3. 1/3 daripada 3,000, mak dapat 1,000. So nampak tak ayah dapat balance banyak mana? Berapa baki untuk ayah? Tahu. Berapa baki ayah dapat? 500. Okey. Nampak tak lagi beza dia? Dan lelaki yang kedua ni. Mak dapat 1,000, ayah dapat 500. Macam yang di atas tadi tu, ayah dapat lebih sikit lah pada mak. Tapi ayah dah tak puas hati dah. Dan lelaki yang ke bawah ni, lagilah ayah tak puas hati. Ni pun berlaku zaman Sayyidina Umar. Mengadu kepada Sayyidina Umar, mana boleh ni, tak aci ni, aku ni kan asabah. Aku ni pula ayah lelaki, sepatutnya kalau arwah tak ada anak, patutnya aku dapat sekali ganda lebih daripada mak. Tiba-tiba mak dapat 1,000, aku dapat 500. Jadi merajuklah orang tua tu. Jadi tuan-tuan, ini pun termasuk dalam cerita Umariyah juga untuk masalah yang kedua. Maka dalam situasi ni berlaku perubahan macam tadi juga. Mak dapat 1/3 baki. Kan? Ya. Ada soalan ke tu? Tak ada. Tak ada, okey. Saya habiskan dulu Jadi dalam situasi ni, fatwa zaman Sayyidina Umar, dia tak pakai kaedah ni. 1/3 penuh ni tak pakai. So disebut mak 1/3 baki, so mak dapat 500. Maksudnya suami dapat dulu 1,500, balance 1,500, mak dapat 1/3 500 dan ayah dapat baki 1,000. Dia penyudahnya dia nak macam tu juga. Jadi selesai. Jadi inilah dua masalah yang melibatkan ayah, mak dan pasangan dalam keadaan tak ada adik-beradik ataupun hanya ada seorang, di mana fatwa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sepakat para sahabat, mak tak boleh bagi 1/3 penuh, mak kena dapat 1/3 baki. Jadi mak 1/3 penuh ni bila dalam keadaan tak ada pasangan je tuan-tuan. Bila tak ada pasangan memang mak 1/3 penuh lah. Kalau kata anak lelaki bujang kan, anak bujang meninggal, tak ada isteri ataupun tak ada suami, so ada ayah mak, barulah clear mak 1/3 penuh, ayah asabah, ayah akan dapat sekali ganda lebih daripada mak. Itu situasi. Ustaz, kalau ayah tak ada, mak aja? Okey. Okey, habis hak ni ni dah faham Okey, tu soalan lain pula tu. Okey, yang ni dah clear. Okey, tuan-tuan kena ingatlah ni, screenshot ke macam mana ke terpulanglah. Okey, ya. Nak tanya dulu sebelum tukar topik yang nak tanya tentang yang skrin Ustaz tunjuk ni. Kira boleh main merajuk-merajuk ke macam mana, macam apa sandaran yang Sayyidina Umar buat untuk ijtihad baru ni sebenarnya? Okey. Okey, terima kasih. Isu merajuk tu saya je yang sebut sebenarnya. Okey, jadi sebenarnya aduan datang daripada ayah tu memang berlakulah zaman Sayyidina Umar kan. Sebab dasar dia kalau merujuk kepada ayat dalam Al-Quranul Karim, bila si mati tidak ada anak, ayah dapat asabah, so kadar bahagian ayah tu memang akan jadi lebih sekali ganda daripada ibu lah, daripada mak. Okay, sebab kait dengan tadilah kan, ayah ada tanggungjawab dan sebagainya. Jadi bila berlaku kes macam ni, oleh kerana adanya pasangan, dua kes ni, suami ataupun isteri ni, maka pengurangan berlaku kepada ayah dan mak dapat lebihan. Hatta kalau isteri yang meninggal, mak dapat lebih besar lagi daripada ayah. Maka inilah yang menjadi pokok persoalan zaman Sayyidina Umar. Itu yang dirujuk kepada Sayyidina Umar. Maka memang berlaku khilaf. Ada sahabat yang berpendapat, antaranya tak silap saya Abdullah bin Abbas lah kan, dia kata ikut yang asal lah, ikut yang asal. So masuk ikut yang asal tu maksudnya mak still dapat 1/3, ayah asabah. Jadi asabah tu ayah kurang lah, sebab tu asalnya begitu kan. Tapi pendapat Zaid bin Thabit pula dan disokong oleh jumhur sahabat-sahabat yang lain, maka menyebut bahawa berlakunya kekalkan 1/3 untuk mak, maka 1/3 tu adalah 1/3 bagi. So dia kembali ke situ je lah. So benda ni diputuskan, sandaran dia adalah perbincangan antara para sahabat.
kan, perbincangan antara para sahabat dan sepakati sahabat lah. Di dalam faraid ni dia memang ada sebab isu faraid ni sebenarnya dia tak banyak berlaku zaman Nabi SAW. Kan, zaman Rasulullah ni dia banyak merujuk kepada ayat Al-Quran. Kemudian zaman Abu Bakar pun tak banyak berlaku, dia banyak start berlaku zaman Sayyidina Umar. Maka antara sandaran kepada banyak dalam isu-isu yang special dalam faraid ni ialah amalan sahabat, kan, ataupun disebut ijtihad sahabi lah, ijtihad sahabi. Itu sebagai rujukan selepas daripada Al-Quran, hadis, qiyas, dia pergi kepada ijtihad para sahabat. Dia banyakkan kembali ke situ lah, salah satunya di sini. Bermaksud Ashabah pada zaman Umar tu, Sayyidina Umar pegang, dia kena ada pegang dalam konteks lidzakari mithl hadzil unthayain juga lah, Ustaz. Ya, pokoknya kembali ke situ juga. Maknanya Ashabah dia bukannya Ashabah yang bukan pada maksud baki kurang ke lebih itu terpulang, tidak. Maksud dia mesti lidzakari mithl hadzil unthayain gitu. Okey. Dia berpegang pada dasar itu, tapi dia melihat kepada kes-kes tertentu lah. Bukan semua kes, sebab ada kes Ashabah tu menerima baki. So kalau kata melibatkan waris-waris yang jauh, macam melibatkan adik-beradik, anak saudara dan sebagainya, so itu kelihatan menerima baki. Tapi isu yang dibincang sekarang dalam masalah Umariyah ni sebab dia melibatkan waris utama, iaitu ayah tu sendiri. Kan, sebab sebagai orang kata ketua keluarga, kan, sebagai orang kata waris yang kuat, maka di situlah berlakunya perbincangan inilah. Jadi dia berlaku di sini saja. Dia tak berlaku dalam isu waris-waris jauh yang melibatkan Ashabah. Kalau melibatkan waris yang jauh ni sebenarnya kalau memang ada baki, adalah. Kalau tak ada memang awak takkan dapat. Itu berlaku dalam kes waris lain. Tapi untuk ayah ni, dia mengambil kira dua keadaan. Dua keadaan dasar dia, bila tak ada anak, ayah dapat Ashabah lebih daripada mak. Kan, jadi bila sekarang dalam situasi ada pasangan, dia tengok tak berlaku sebegitu. Itu yang berlakunya perbincangan sahabat tu. Macam itulah. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi memang kalau kita dalami faraid ni sebenarnya, dalam isu-isu yang lain jugalah, kita akan jumpa sebenarnya memang kita takkan jumpa satu orang kata sumber. Kalau kita nak tengok kan, ada ke ayat Quran, adanya hadis ke apa semua, memang tak ada. Tapi dia punya kembali hukumnya itu ialah kepada ijtihad sahabat. Yang ni pun akan ada dalam isu-isu special. Sebab faraid ni dia dasar dia memang ada, tapi dia ada beberapa masalah special yang kembali kepada ijtihad zaman sahabat. Kemudian berlakulah khilaf ulama di situ. Macam tu. Salah satunya Umariyah lah. Wallahu a'lam. Ustaz. Okay. Ya. Tanya Ustaz, apa signifikannya si mati ada adik-beradik atau tak ada, sedangkan perkiraan pembahagian nisbah tu dia orang tak dapat pun apa-apa portion. Katalah tadi Ustaz bentangan tadi tu dua adik-beradik atas, yang ini satu adik-beradik atau tiada adik-beradik, dan ibu nanti kita nak tengok ada yang dapat 1/6, ada 1/3. Sedangkan yang adik-beradik ni tadi tak ada pun portioning dia, tak ada pun dia punya nisbah dia. Okey. Faham. Okey. Dia kajian dibuat bukan kajian lain, kemah dia. Kalau kita merujuk kepada ayat Allahumma salli ayat 11, memang Allah jelaskanlah kan tentang ayat bahagian ayah mak ni. Antara Allah sebutlah kalau dalam ayat 11 tu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Di akhir tu Allah sebut kalau sekiranya si mati ni ada ikhwatun, iaitu ramai adik-beradik, iaitu bermula dengan 2 dan ke atas, maka mak dia dapat 1/6. Kalau tanya signifikan lah kan apa sebab adik-beradik ni sebenarnya dia memang tak dapat sebab ayah ada. So mereka akan terhalang dengan ayah sebab dari sudut dasarnya ayah lebih kuat daripada adik-beradik sebab ayah tu dia adalah asal kepada si mati. Adik-beradik ni sisi, waris tepi kan. Jadi adik-beradik tu hubungan dengan si mati adalah melalui ayah. Ayah direct dengan si mati. Jadi tu adik-beradik kalah dengan si mati. Itu dia punya kaedah dia.
Okey, kemudian adik-beradik ni dia hanya menyebabkan bahagian mak berubah. Okey, bila mana tidak ada adik-beradik atau hanya ada seorang adik-beradik, mak stay 1/3. Tetapi kalau adik-beradik tu ramai, adik-beradik ni mengurangkan bahagian mak, sedangkan dia orang tak dapat. So apa hikmah, apa tujuan dia? Sebenarnya tujuan di sini ialah Allah nak bagi lebih kepada ayah. Allah nak bagi lebih kepada ayah. Sebab atas faktor apa? Atas faktor tanggungjawab ayah tu dia dilihat membesar. Kan? Tanggungjawab dia makin besar sebab ada adik-beradik yang masuk di situ ialah anak dia lah. Kan? Anak ayah itu di situ yang perlu dia tanggung. Tapi kalau kita baca di sini sebenarnya, hukum ni dia tidaklah orang kata merangkumi semua isu. Sebab kalau contohnya adik-beradik itu dah memang orang dewasa dah. Kan? Dia dah memang dah ada kerja dia dan sebagainya. So kemungkinan besar dia tak perlu tanggungan ayah. Tapi hukum umum tu memang dinilai macam tu lah. Kemungkinan kalau adik-beradik ni masih kecil, bawah umur dan sebagainya, so dia memerlukan tanggungan, so tanggungjawab ayah itulah menanggung dia, adik-beradik tadi. Sebab tu bila dinilai bermula daripada 2, maka ayah perlu dapat lebihan. Tu yang berubah bahagian ayah tu. Kan? Mak kurang, ayah akan dapat tambahan. Macam tu je. Macam tu dia punya keadaan. Jelas Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sebut di sini, kita tidak menafikan memang Allah bagi kadar lebih kepada lelaki ni, tidak menafikan soal tanggungjawab. Memang ada kaitan di situ. Sebab tu kalau kita duduk betul-betul dalam 2 situasi, faraid pun kita clear cantik, tanggungjawab pun clear cantik. So semua cantik lah sebenarnya. Masalah sekarang ni, kita ni soal ilmu, soal kefahaman, kan, soal kita tak nak laksanakan kewajipan, itu yang jadi macam tu. Bila tinggalkan, abaikan tanggungjawab, akhirnya orang akan salahkan faraid pula. Harta nak kawak banyak, tanggungjawab tinggal. Sedangkan dua-dua tu kewajipan yang perlu kita laksanakan. Okey. Allahu Akbar. Okey, kita pergi kepada persoalan dalam situasi kalau apa sebut tadi, kalau tak ada ayah tadi kan. Okay. Kita ambil persoalan tadilah. Okey, si mati. Kita kembali semula kepada, tak kisahlah suami ataupun isteri. Kita ambil suami tadilah. Okey, dia meninggal. So dia ada isteri kan, dan dia ada mak saja. Dalam keadaan ayah dah tak ada. Ayah dah meninggal. Okey, dalam situasi dia tak ada anak. Okay, jadi kalau kita ambil yang ni, setakat yang ni dulu, so balik pada tadi jugalah. Isteri 1/4. Kan? Kalau kata 3,000 tadi, 700 setengah. Okey, mak tu macam mana? Mak, okey, ayah tak ada tu tak apalah. Mak tu apa-apa pun tertakluk kepada adik-beradik yang ada. Bilangan adik-beradik tadi. Kalau katalah si mati ni tak ada adik-beradik, so mak 1/3. 1,000. Tertakluk di situ. Sebab tu untuk adik-beradik, untuk mak ni, kita jangan tengok kepada tidak ada anak saja. Kita kena tengok, tak ada anak dan juga adik-beradik tu ada berapa orang. Okey, kalau langsung tak ada adik-beradik, mak 1/3. Ataupun ada adik-beradik, seorang saja, 1 adik-beradik. So stay mak 1/3. Okey, mak 1/3. Tetapi kalau adik-beradik ada ramai, 2 adik-beradik, mak 1/6. Dia main di situlah. Perubahan sifir dia. Mak 1/6, so 500 untuk mak. Jadi balance tu, oleh kerana ayah dah tak ada, balance tu akan turun ke sini lah. Kita akan tengok kelompok adik-beradik ni pula. So adik-beradik tu lah, okey, kita akan tengok kita mungkin boleh pergi selepas pada ni nanti, kita kena tengoklah pula status adik-beradik ni kan. Contoh kata kita mula, katakanlah ada 2 adik-beradik ni macam mana? Seibu ke? Seibu sebapa ke? Yang kita kena belajar balik tu. Sebab atau sebapa. Kemudian itu satu. Kemudian lelaki atau perempuan. Ataupun bercampur. Di sinilah dia akan, orang kata, ada kaedah-kaedah yang panjang pula pasal adik-beradik. Itu yang kalau kita nak detailkan dalam program kita ni mungkin tak sempat lah tuan-tuan. Tapi saya nak bagi asas gambaran, asas saja masuk di sini. Kalau kita tengok adik-beradik di sini, contoh isu di sini, sebagai contoh mudah lah, kalau mak 1/3, kalau mak 1/3 yang kata 1,000 tadi, 1/3 mak dapat 1,000, so adik-beradik di sini seorang je lah.
ataupun langsung tak ada adik-beradik. Kalau tak ada adik-beradik, maknanya baki tu akan pergi ke waris yang lagi jauh. Kalau tak ada adik-beradik lah. Sebab ada balance lagi di situ kan, 1,250. Tu waris lain lah, anak saudara ke, pak saudara dan seterusnya. Tetapi contoh di sini, kita ambil contohnya adik-beradik selalulah dalam masyarakat kita ni, kita membicarakan adik-beradik sama ayah sama mak lah. Okay, katakanlah ada lelaki di sini. Di mana adik-beradik ni adalah adik-beradik seibu sebapa. Sebapa so lelaki. Jadi apa akan berlaku baki tu? Baki tu memang dia dapat. So dia dapat di situ sebagai asabah tu. Asabah untuk adik-beradik lelaki seorang ni, dia akan dapat balance 1,250. Tu bahagian dia tu. Kan? Okey, tuan-tuan di sini. Kalau kita bincang tengok isu ni kan. So adik-beradik dapat 1,250. Dia tak ada kaitan dengan anak saudara sebab si mati tak ada anak. Kan? Jadi tanggungjawab dia tu pergi ke orang lain lah. Dia dapat bahagian tu. Kan? Dia mungkin kita boleh kata dia masih bertanggungjawab kepada mak dia kan. Kalau dia tu anak, dia bertanggungjawab kepada ibu dia ni. Kan? Tapi ibu dia pun besar juga dapat tu bahagian 1,000. Kan? Jadi kalau kita nak kait sepenuhnya dengan tanggungjawab, bukan semua situasi tuan-tuan. Kan? Dia tak berkait dengan semua situasi lah. Kalau kita tengok di sebelah ni ipar dia tak bertanggungjawab pada ipar dia. Dari sudut hukum tanggungjawab lah. Kan? Kecuali atas ihsan dia lah, kasih sayang dia nak bantu kakak ipar dia dan sebagainya, itu terpulang pada dia. Kan? Jadi ini orang kata kefahaman-kefahaman yang kita kena ada, kita kena tahulah dalam kita membicarakan hukum faraid. Jadi dia yang lelaki tu dapat macam itulah, baki tu dia dapat. Itu kalau seibu sebapa. Kalau perempuan lain pula. Kalau lelaki perempuan lain pula. Dia ada beza-beza di situ. Kan? Tu mungkin kita nak detailkan, mungkin ambil masa lah sebab saya ada lagi yang melibatkan waris utama yang saya tak masuk lagi tadi tu. Kita akan pergi tengok balik esok. Sebab saya akan fokus satu lagi kepada cucu tuan-tuan. Kita ada tertinggal lagi cucu tu. Untuk adik-beradik ni saya ingat mungkin kita boleh faham setakat ni lah kot. Nanti mungkin petang kita masuk sikit kepada waris-waris yang jauh tu, kita akan sentuh ni. Okay, saya takut tertinggal. Yang ni sangat penting juga tuan-tuan yang saya nak tunjuk ni, iaitu melibatkan cucu. Okay, melibatkan cucu. Sebab selalu kadang-kadang ada orang keliru dengan cucu ni. Jadi saya kena tunjuk jugalah kepada tuan-tuan tentang di mana duduknya cucu dalam pewarisan. Baik. Kalau kita melihat kepada anak, pewarisan anak, okey, kita fokus kepada anak ya. Okey, si mati. Kita bagi contoh si mati ya. Si mati ni tak kisahlah lelaki atau perempuan. Si mati. Susah atau kita bubuh nama lah senang katalah nama dia ni Saad. Contoh. Kalau ada terkena nama Saad, okey. Nama dia Saad. Okey. Saad ni ada anak lelaki, ada anak perempuan. So katalah anak lelaki Saad ni nama Ali, anak perempuan Saad ni nama Minah. Contoh nama kampung. Okey. Situasi dia beginilah. Okey. Kita abaikan dululah ayah Saad, mak Saad segitu. Kita anggap saya nak tunjuk cucu ni, anak dan cucu. Okey, ni Ali dan Minah ni anak lelaki, anak perempuan Saad. Maksudnya seperti mana yang saya tunjuk tadi. Kalau Saad ni meninggal, Ali dengan Minah masih ada. So bahagian macam kata tadilah, 2-1. So segala harta Saad, kalau Saad ada 3,000 ni, so 3,000 ni dibagi dengan 3 kan. Jadi Minah dapat 1,000, Ali dapat 2,000. Seperti mana yang kita tunjuk tadilah. Seorang-seorang, kalau kata ramai lagi tu, so berlakulah 2-2, 1-1. Okey, itu kalau cerita Saad meninggal, Ali dan Minah masih ada. Okey, itu biasa seperti mana tadi. Okey, yang saya nak tunjuk sekarang ialah bila melibatkan Saad ni panjang umur yang ditakdirkan Allah meninggal dulu anak-anak dia ni. Ali dengan Minah meninggal. Saad ada lagi. Okey, jadi sekarang sampai masa Saad meninggal. Tapi sebelum Saad meninggal ni, dia belajar faraid. Contohnya kan. Dia belajar faraid, dia pun duk tengok, kalau aku mati ni, harta ada 3,000 ni ke mana perginya. Anak dia dua-dua dah meninggal. Jadi dalam situasi ni, kita andaikanlah Ali ni kahwin. Dia ada anak, 2 orang, lelaki dan perempuan.
Minah pun kahwin. So kata Minah ada suami lah. Kan? Ali ada isteri. Tapi meninggal lah Ali tu. Ali Minah meninggal. Yang Minah ni pula ada anak lelaki dan perempuan. So tuan-tuan, kita kena memahami dalam situasi ni Okey, dasar dalam faraid. Ini memang asas dasar dia. Mana-mana individu ataupun mana-mana orang kata waris, nak sebut waris pun tak kena juga. Mana-mana individu lah senang Mana-mana individu yang ada hubungan dengan si mati tetapi melalui perempuan, mereka terkeluar daripada waris. Boleh faham tu? Dia punya dasar dia. Okey, hubungan individu katakanlah A kan dengan C, hubungan A dengan C ni tengah-tengah ni perempuan, P perempuan, maka C bukan waris A. Kan? C bukan waris A. Jadi C ni tak jadi waris. Jadi maksud saya di sini, kalau Sa'ad ni meninggal dunia, harta Sa'ad 3,000 ni takkan pergi kepada anak-anak Minah. Suami memang tak dapat lah, suami menantu kan, dia bukan waris. Dia takkan pergi ke anak-anak Minah. Sebab Minah dah meninggal dah tu. Kan? Kalau Minah hidup lagi, dia pergi ke Minah. Itu cerita lain. Sekarang Minah dah meninggal dulu. So bila Sa'ad meninggal, 3,000 ni takkan turun ke sini. Tapi turun turun kepada anak Ali ni. So 2-1 berlaku di sini. 1,000 di sini, 2,000 di sini. Itu hukum cucu. So masuk di sini, cucu daripada anak lelaki waris. Kan? Jadi cucu tu dapatlah harta Sa'ad. Jadi cucu belah sini tak dapat. Jadi Sa'ad ni tuan-tuan, yang isteri Ali tak dapatlah, dia bukan waris kan, menantu. Jadi Sa'ad ni sebelum dia mati, tuan-tuan sebelum dia mati, kalau dia ni ada ruang, ada peluang belajar faraid, ataupun dia mungkin memang tak terniat pun nak belajar faraid, tapi tiba-tiba kat masjid kampung dia ada orang datang kuliah faraid. Boleh jadi tuan-tuan, Sa'ad ni dia jemaah masjid, tapi selama duk pergi masjid tak pernah dengar kuliah faraid. Tiba-tiba datang satu ketika ada dakwah faraid di masjid dia, dia pun terdengar. Rupa-rupanya baru dia nampak, kalau aku mati ni hartaku banyak juga. Cucu belah Minah ni tak dapat rupanya. Cucu belah Ali je dapat. Tapi kalau tengok cucu belah Minah ni baik sangat, cucu belah Ali ni tak berapa nak baik. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Jadi apa tindakan Sa'ad? Sa'ad kalau dia biar je, tak apalah, biar matilah, pandai-pandai lah dia orang. Memang cucu belah anak Minah memang tak dapat sebab dia bukan waris. Ini dalam faraid dia panggil dawu arham. Dia ada grup yang lain pula. Jadi di sinilah tuan-tuan, hikmah belajar faraid. Sa'ad dia boleh apa kepada cucu dia ni? Dia ada dua idea dia nak buat untuk cucu dia ni, sama ada dia hibah ataupun dia wasiat. Ni pokok dia. Ni yang saya kata kita belajar faraid. So kalau hibah, dia boleh bagilah mana harta yang dia ada. Tapi janganlah bagi semua. Kalau dia bagi semua, apa pula kepada anak Ali nanti, itu waris dia. Kan? Jadi adil tu penting. Dia pun hibah kepada cucu ni sedikit tanah dia ke, ada 2 tempat tanah, 1 hibah pada cucu. Ataupun kalau dia memang harta dia tak berapa nak banyak, cuma ada duit tunai, dia boleh ambil wasiat. Wasiat ni dia boleh wasiat kadar 1/3. Maksima lah. Jadi kalau contoh dia ada 3,000, sebagai contoh 3,000, kalau dia wasiat 1/3, so waris dia ni dapat waris pula dah. Cucu sebelah Minah ni dapat dulu 1,000. Kan? Atas nama wasiat 1/3. Wajib tunai tuan-tuan. Wajib tunai. Ni yang kita kena belajar tu, macam mana wasiat yang terbaik, kan? Yang orang kata komprehensif, yang boleh diselesaikan dengan bagus dan sebagainya. So kemudian macam mana pula anak-anak Ali ni? Anak Ali dia akan dapat baki yang 2,000 tu. 2,000 yang ada balance ni bagi 3 di sini. Tu antara hikmah sebab utama kita faham faraid belajar lebih awal tu tuan-tuan. Okey. So itu cerita cucu. Ada persoalan tuan-tuan ni dulu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ahmad Hawari. Ya, okay, senario saya, makcik saya meninggal. Dia tak ada anak lelaki dia ada 2 orang tapi dah meninggal sebelum tu. Okey. Satu anak lelaki dia tak ada zuriat.
Okey. Satu anak lelaki dia, ada 2 anak perempuan. Okey. Okey. Dalam pembahagian harta, tiba-tiba saya sebagai anak buah dia, mana dia cari ayah saya dah meninggal, dia akan cari anak kepada ayah saya, jadi saya lah. Okey. Jadi saya dapat portion harta makcik saya. Okey, faham. Yang saya herannya kenapa cucu dia tak dapat. Cucu anak lelaki tu. Wow, tak dapat. Saya tak tahu sebab saya sekarang mungkin pasal Ustaz ada cakap tadi pasal kadang-kadang ada juga salah faham daripada pegawai pejabat agama. Okey, jadi saya sekarang dalam urusan saya kesian dekat bahagian sepatutnya, saya rasa dia yang dapat. Jadi saya nak pindahkan nama hak saya tu, saya dalam urusan nak pindah kepada mana siapa cucu dia lah. Okey. Saya faham. Jadi saya pun tak pasti detailnya sama ada cucu. Saya rasa cucu tu tak dapat pasal tak ada pun dinyatakan ada cucu tu dapat tanah. Itu sepatutnya dapat kan Ustaz? Pasal saya tengok pembahagian tadi ada kan. Okey. Saya nak fahamkan situasi lebih awal. Maksud ni makcik ni dah meninggal ni ceritanya. Ya, dah meninggal. Ya. Dah lama meninggalnya. Dah lama. Dia maksud aset yang dia tinggal kau ada tanah, ada apalah. Agak banyak juga. Jadi anak dia tu, anak lelaki dia semua dah meninggal awal. Faham. Okey. Maksudnya sebut tadi anak lelaki dia ada 2 orang. Betul. Kan? Okey, yang seorang yang meninggal ni tak ada anak. Zuriat. Betul. Tak ada zuriat. Tak apalah tak ada tu. Yang seorang meninggal ni ada anak perempuan. 2 orang. Tapi yang pentingnya anak dia dua-dua ni lelaki lah yang meninggal ni. Betul. Okey, sepatutnya di sini, okey, kita pergi step by step. Sepatutnya di sini, saya dah sebut tadi, harta makcik ni, apa jua harta dia lah, duit ke tanah dan sebagainya, akan turun kepada 2 orang cucu ni. Sebab dia cucu daripada anak lelaki. Tapi oleh kerana dua-dua ni perempuan, dia orang akan dapat macam anak perempuan tadi, iaitu 2/3. Tapi sepatutnya ya? Adalah kalau dalam nama gerak adalah cucu dia kan. Memang tak dapat. Pasal apa jadi macam tu Itulah saya takut yang Ustaz cakap tadi, mungkin ada pihak yang menguruskan di pejabat agama kan kata ada yang kes lah informasi atau okey. Tapi Cik Hawari ingat tak proses masa makcik meninggal dulu, yang proses uruskan tanah sebagainya tu, ingat tak proses tu berlaku di mana? Saya pun macam Cik Syafi'i, saya pun memang tak berapa ambil berat sangat. Tahu saya dengan abang kata awak ni awak akan dapat ni benda-benda ni lah. Jadi saya pun okey lah kalau dapat tu okey. Tapi fikir masa tu yang cucu dia ni tapi saya saya memang walaupun apa tapi saya rasa macam kasih sayang macam tu kan, saya rasa saya tak nak lah tu, saya nak bagi sepatut bapak dia yang dapat apa saya dapat. Jadi saya dalam proses nak tukar nama sekarang, nak bagi nama saya tu masukkan nama cucu tu. Tapi hari ni saya ajar pula, jadi memang sepatutnya memang betul lah cucu tu sepatutnya dapat kan. Okey, sikit lagi maksudnya Cik Hawari sekarang ni, kedudukan Cik Hawari ialah anak saudara pada makcik kan? Betul. Maksudnya sebelah ayah lah. Betul. Ni ayah Cik Hawari. So Hawari duduk sini kan? Betul. Ada adik-beradik 2 orang lelaki. Oh, Cik Hawari ada lagi adik-beradik 2 orang? 4. Berapa orang lelaki? Saya dengan 2. Saya dapat dapat bahagian, saya pun ada masuk nama dalam tanah tu. Yelah, adik-beradik Cik Hawari berapa orang? 3. Satu lagi perempuan. Oh, perempuan tak dapat? Tak dapat. Oh, jadi 2 orang yang dapat harta makcik semua sekali? Ya. Masya Allah. Bukan semua sekali, maknanya anak dia ada perempuan, dia dapat juga. Makna anak makcik saya ada 3 orang perempuan, dapat juga. Tapi termasuk saya dalam tu ada nama saya dengan abang saya. Sekejap. Okey. Tu yang saya kena baca daripada awal tu. Okey, situasi dia dah ada beza di sini. Okey, saya ingatkan bukan. Okey, mungkin sebab penjelasan saya tu tak habis lagi. So saya duk bayangkan makcik ni tak ada anak lain dah. Ada anak perempuan 3 orang. Ada anak lelaki ni saja. Okey, dia ada anak perempuan lagi berapa orang? 3 orang.
Okey. Sekejap. Itu yang kata penting siasatan tu. Okey. Kejap. Sebelum buat keputusan apa-apa, kita tengok dulu. Okey, sebab itu yang kata bab faraid ni kita kena halusi betul-betul. Okey. Dalam situasi ni sebenarnya apa yang dah berlaku tu betul. Okey dari segi hukumnya, okey, bila makcik ni meninggal, bila makcik ni meninggal, anak perempuan dia ni berhak dapat 2/3. Saya duk ingatkan tak ada anak tadi. Okey. Anak kandung ni dapat 2/3. Betul. Okey, faham satu dulu. Okey. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki ni, oleh kerana dia ni cucu perempuan sahaja, sebenarnya hukum dia mereka terhalang dengan makcik dia orang tu. Dengan anak perempuan 3 orang tu. Sebab tu dia orang tak dapat. Sebab saya bayangkan awal tadi ingatkan tak ada anak lain. Dia terhalang oleh makcik. Jadi cucu ni memang tak dapat. Cucu perempuan ni 2 orang ni dia kalah dengan anak kandung ni. Anak kandung 3 orang. Anak perempuan tu. Okey. Dia terhalang. Jadi betul lah baki 1/3 tu datang ke sini. Okey. Jadi maksudnya yang Cik Awari terima ni memang betul lah. Sebab saya duk bayangkan tadi ingatkan tak ada anak lain dah. Dia ingatkan makcik ada anak lelaki 2 orang je. Okey, jadi di sini maksudnya hikmah dia kalau makcik tu dulu dia tahu, mungkin dia wasiat ke dia hibah lebih awal kan. Okey. Tapi benda tu dah berlaku, dia meninggal, akhirnya kembali kepada hukum faraid. Jadi tinggal sekarang, okey, saya cukup faham, baguslah, cantiklah kita bincang isu begini kan. Okey, saya nampak sekarang apa-apa pun kalau di pihak Encik Hawari ada ihsan, kasih sayang, itu sahaja. Kan? Dari segi hukum tu benda tu dah clear dah. Dah jelas dah memang hak sendiri, tapi kalau ada ihsan, kasih sayang, mungkin makcik ni pun harta dia pun banyak dan anak lelaki ni pun mungkin banyak bantu dia. Jadi apa salahnya kalau Cik Hawari rasa ada harta yang Cik Hawari dapat tu nak transfer pindah kepada cucu perempuan ni pun tak ada masalah. Itu adalah kasih sayang daripada kita lah. Okey, jelas Ustaz. Sebab kami pun dah, saya pun dengan mana sepupu saya pun dah memang rancang lah nak pindahkan kepada cucu ni ya. Tapi itulah saya nak pastikan sebab apa saya heran apa saya tak dapat. Sebab dia ada anak perempuan tu kan. Okey. Jadi Ustaz nak tanya lagi Ustaz. Macam saya kadang benda ni kadang kita, tapi tanggungan sampai pasal cucu ni sebenarnya dah besar dah, ada yang dah berumah tangga. Jadi tanggungan kan kita dapat tu ada tanggungan kita kan, tapi Ustaz kata tanggungan ke lelaki ni tak semestinya semua kita bagi kat macam tu kan, tanggungan tu maksudnya betul, kan. betul. Jadi kadang-kadang kita rasa macam sampai mana tanggungan kita tu kan, kita terima ni, saya takut benda-benda kadang kecil-kecil kita tak perasan, takut itu beban kepada kita nanti kan di akhirat kan. Itu yang saya nak jelaskan tanggungan tu Ustaz. Saya melihat macam ni lah. Okey, dia soal tanggungan, soal nafkah ni dia melihat kepada keperluan. So kalau kita boleh buat penilaian dari sudut uruf, contohnya cucu perempuan tadi, walaupun dia dah bersuami, dia sendiri pun ada suami menanggung dia, mungkin dia dah ada kerja rezeki dia sendiri. Jadi kita melihat di situ apakah dia perlu. Jadi kalau dia tidak tergolong dalam kalangan orang yang susah, kan dia tak perlu, so tak adalah soal tanggungan pada kita. Tapi kalau dia dah sampai satu tahap, suami dia pun susah, dia sendiri pun susah, anak ramai, makan minum pun itu sampai masalah untuk kita bantu dia. Macam tu lah. Betul. Macam betul lah. Itulah tak apa. Jadi saya jelas satu. Jadi saya akan insyaAllah saya akan teruskan tu, akan pindahkan saya nak dapat kepercayaan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Cantik contoh ni, Allah Akbar. Tapi itulah nak gambar tuan-tuan kadang-kadang kita duduk dalam bidang ni nak menjawab tu. Sebab tu saya nak kena siasat betul-betul. Peringkat awal tadi pun saya dah mula duk rasa dah macam tak betul je pembahagian, tapi dalam kepala saya tak munasabah dia boleh berlaku macam ni. Rupanya memang bahagian tu dah betul dah. Sebab dia ada anak perempuan lain 3 orang. So tuan-tuan, cucu ni kalau tak ada cucu lelaki, oleh kerana anak kandung perempuan tu ramai tu 2 dan ke atas, cucu tu memang tak dapat. Dia dah terhalang di situ. Jadi kalau ada ihsan Cik Hawari tadi, Allahu Rabbi, saya rasa satu pengorbanan yang sangat besar lah. Yang ganjarannya kita tak boleh gambar lah, hanya Allah lah yang boleh balas. Kalau sanggup orang kata ihsan, bukan kata kita pulang balik, tidak. Tapi sebenarnya kita hibahkan balik kepada mereka. Kan? Itu memang sangat-sangat cantik lah. Payah nak jumpa sebenarnya, tapi Alhamdulillah lah, jumpalah contoh-contoh yang mungkin kita boleh ambil ibrah pengajaran hari ini. Alhamdulillah.
Okey, tapi bab cucu ni memang panjang tuan-tuan. Saya bagi tadi basic, cumanya bila soalan Cik Ahwari tadi tu dia akan berkait dari sini. Okey, mungkin saya panjangkan sikit Okey, sekejap saya panjangkan sikit persoalan kita ni. Kita detailkan di sini. Andailah kita buat andaian saya tunjuk sebagai contoh kepada tuan-tuan. Okey, dalam kes inilah kita ambil daripada kes yang sama. Andai kata di sini anak makcik ni yang perempuan seorang. Itu hukum dia. Anak makcik yang perempuan ni seorang, so dia dapat 1/2. Okey, jika bawah anak lelaki ni memang ada cucu lelaki dan cucu perempuan, dia akan ada 2/1 di sini. Yang baki 1/2 tadi. Maksudnya sebelah sini memang tak dapat lah. Memang akan kalah dengan cucu lelaki tu. Kan? Hatta kalau ada adik-beradik pun adik-beradik tak dapat. Tuan-tuan bayang makcik ni kan dia ada cucu kan lelaki ni, kuat ni cucu lelaki ni, adik-beradik dia pun tak layak. Kalau adik-beradik dia pun dah meninggal dulu, anak-anak dia macam tempat Cik Ahwari tadi pun tak layak. Dia kalah dengan cucu lelaki ni. Sini kemungkinan akan ada orang yang salah jawab. Saya biasa jumpa juga kadang-kadang dia kata cucu ni tak dapat sebab ayah dia mati dulu. Cari pula pak saudara, anak saudara dan sebagainya. Itu jawapan yang salah. Dia akan pergi kepada cucu ni. Okey, atau baki tu. Okey, itu kalau ada cucu lelaki lah. Okey, in case-nya kalau kita kembali kepada cerita Cik Ahwari tadi, kalau contohnya cucu yang ada di sini perempuan, sama ada seorang, dua orang ataupun ramai, oleh kerana anak kandung yang ada di sini seorang sahaja, ada balance 1/6 turun ke sini tuan-tuan. Ni. Itu hukum dia. Untuk cucu ni, cucu perempuan sahaja. Ada baki 1/6. Jadi bila ada baki 1/6, ada bahagian 1/6 untuk cucu, baki lagi tu tetap akan datang ke sini lah. Tetap akan datang juga. Okey, itu sebab perempuan dia seorang di sini. Sebab 1/2 ni dia ada balance 1/6. Sebab hak untuk anak perempuan ni 2/3. Jadi 1/2 dengan 1/6 ni cukup 2/3. Tetapi macam lelaki betul Cik Ahwari, dia ada anak perempuan lagi ramai. Bermula dengan 2 lah. So bila dia bermula dengan 2, anak perempuan ni akan dapat 2/3. Bila dapat 2/3, maka balance 1/6 ni dah tak ada dah, maka terhalang. Tu yang jadi balance 1/3 mari ke sini. Tu dia punya kaedah dia. Allahu Akbar. Okey, boleh nampak sikit-sikit kot pasal cucu ni Okey. Saya sikit lagi berkaitan dengan cucu ni. Okey, mungkin sikit lagi saya nak tunjuk juga. Dalam situasi contohnya lah, si Mati tadi, contohnya kita ambil nama Saad tadi juga Saad tadi, dia ada anak lelaki 2 orang macam ni. Okey, 2 orang, tapi seorang dah meninggal, seorang masih hidup. Kemudian yang lelaki meninggal ni ada anak-anak lah. Cucu dia lah. Okey, Ali dah meninggal, tapi Ahmad ni masih ada. So tuan-tuan, dalam situasi ni, jika Saad meninggal, harta Saad 3,000 ni akan turun kepada Ahmad sepenuhnya. Sebab Ahmad ni anak kandung. Dia lebih dekat dengan Saad. Jadi 3,000 dia akan dapat. So oleh kerana adanya Ahmad, anak lelaki di sini, maka cucu yang bawah ni terhalang. Walaupun dia waris. Jadi cucu tu memang tak dapat lah. Dia kalah dengan Ahmad. Ini kalau dalam faraid, dalam negara kita dipanggil waris patah titi. Patah titi tuan-tuan. Kan? Jadi hubungan dia dengan Saad tu sangkut dengan Ahmad. Kecuali Saad masih hidup, dia faham, dia wasiat. Dia boleh berwasiat kepada cucu tadi. Itu kaedah dia ataupun dia hibahkan. Sebab Ahmad ni lebih kuat sebab dia lelaki. Tetapi kalau tempat Ahmad ni perempuan, kan? Tengok pada kadar tadilah macam tunjuk tadi kan. Tempat Ahmad ni katalah Minah. Jadi kalau Saad meninggal, Minah dapat separuh. 1,500. Maka adalah balance untuk cucu ni. 1,500. Tak jadilah waris patah titi. So ada 2/1 di sini. Yang perempuan dapat 500, yang lelaki dapat 1,000. Dia akan turun di situ. Walaupun saya jumpa ada orang jawab, cucu ni tak dapat sebab ayah dia mati dulu. Dia suruh cari adik-beradik Saad, anak saudara Saad. Kadang-kadang terus kata pergi Baitul Mal. Yang tu mengarut tuan-tuan. Kan? Saya banyak pengalaman yang KK pusaka sangkut, ada orang jawab macam tu. Minta maaf sebut. Yang kita baru pun ada staf daripada Mahkamah Syariah sendiri jawab begitu. Dia kata cucu ni tak dapat sebab ayah dia mati dulu. Anak tu dapat lah. Tu tak betul. Sebab bila ada cucu lelaki ni, memang semua harta akan habis ke sini.
Tu isu-isu yang berkait dengan cucu yang pada saya sangat penting untuk saya kongsi lah. Okey, sebelum kita tutup untuk slot kedua ni, mungkin kita sambung sikit lagi kedudukan waris yang agak jauh lah adik-beradik dan seterusnya nanti sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan yang lain lah. Okey, ada persoalan dulu, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, soalan yang general Ustaz. Dia bagaimana benda-benda semua akan timbul Ustaz? Adakah kerana kalau harta tu terlalu banyak akan timbul soalan-soalan macam ni? Ataupun bila seseorang tu mati kan, siapa yang sepatutnya initiate Ustaz benda-benda macam ni Ustaz? Adakah pihak berkuasa ke, ataupun daripada waris yang meninggal tu, ataupun orang yang nak menuntut Ustaz? Okey, faham. Faham, I think Ustaz faham maksud saya tu. Ya. Kalau orang yang tak ada harta, tak ada benda lah nak tuntut, tapi Ustaz kata slipper pun boleh jadi harta kan. Tapi slipper tak ada sampai orang nak berebut kan. Cuma kita nak reda je lah pemberian tu. Selain daripada yang saya tengok, tanah, rumah, duit dalam bank, itulah 3 perkara yang orang akan tuntut kan. Tapi maksud saya selepas kematian suami, isteri atau sesiapa lah, macam mana benda ni yang akan nak initiate tu? kalau waris yang meninggal tu ataupun isteri atau suami ataupun adik-beradik ke anak ke tak timbulkan perkara ni, jadi jika kalau orang lain nak timbulkan, macam kita ndak sangat kan harta-harta ni kan. Maksudnya ada persepsi lah Ustaz ya. Minta maaf Ustaz tanya soalan yang general Ustaz. Okey. Tak apa, saya faham. Okey. Terima kasih, saya cuba jawab. Okey. So isu harta ni sebenarnya pada saya lah, macam kata tadi lah, kalau selipar pun pusaka, dia bukan isu selipar tu tak ada orang berebut, tapi saya kongsi pasal isu selipar, isu benda-benda kecil tadi tu sebab salah dari sudut peragihan kan, salah dari sudut pengurusan tu salah. Jadi kena berhati-hati di situ, pokok di situlah. Soal berebut mungkin tidak, sebab tu saya kata benda-benda kecil ni sebenarnya mudah je untuk diselesaikan sebab tuntutan tidak ada, tapi kok mana pun nak kena selesai juga sesama waris. Mana kena sebut lah, kalau kata macam mana pakaian arwah ni macam mana, perabot dalam rumah ni macam mana. Kadang-kadang kalau waris yang boleh bertolak ansur, dia orang tak ada persoalan pun. Tak apalah, tak payah kira lah, baju semua, kain sebagainya, kami semua reda lah, halalkan. Jadi maksudnya pelepasan berlaku takharus. Jadi berbalik kepada persoalan harta ni sebenarnya, pada saya dia lah pokok selalunya yang jadi isu, sebab dia lah nak kata rebutan tidak juga, yang jadi tuntutan contohnya sebab kefahaman kita ni orang nampak benda-benda besar lah kan, rumah, tanah, kenderaan, duit. Jadi selalunya di situlah yang menjadi pokok persoalan. Tapi sebenarnya dia tidaklah tunggu banyak juga sebenarnya kan, hatta kadang-kadang benda kecil pun kadang-kadang dia orang tuntut juga. Tetapi saya nampak di sini dia punya asas dia ialah dari segi kefahaman kan, kefahaman satu, kemudian dari sudut tarbiyah lah, hubungan silaturahim dalam keluarga. Sebab bacaan saya, kes-kes yang saya bantu, dia mesti ada sesuatu, tak semualah tapi kita baca macam tu lah, ada sesuatu isu yang lebih awal yang menyebabkan kesan dia kemudian. Biasa macam tu kan, isu lebih awal, macam contohnya kadang-kadang berlaku lebih sikit, anak ni lebih, pemberian masa hidup tak sama dan sebagainya, dia akan memberi kesan kemudian. Jadi kita kalau boleh elakkan benda-benda macam tu, so pastikan ayah mak ni dia berlaku adil sama anak-anak lah, jangan ada yang berat sebelah dan sebagainya. Kalau kata masa hidup ayah mak ni kalau ada nak bagi apa-apa kepada anak-anak, pastikan anak-anak lain tahu kan, anak-anak lain tahu. Contoh saya bagi satu contoh tuan-tuan, pengalaman saya sendiri dalam keluarga. Contohnya adik saya dia nak buat rumah. Mak saya ada satu tanah. Jadi dia nak belilah tanah mak saya ni. Tapi adik ni nak beli dengan harga murah. Sebab bila tanah mak kan, inilah aku peluang untuk dapat harga murah. Kalau beli dengan orang lain harga mahal. Jadi bila tanya mak, harga tanah tu lebih kurang dalam 60,000. Adik ni nak beli dengan harga 40,000. Jadi mak tanya saya kata mak, saya sebagai anak sulung, saya sebagai abang, saya tak ada masalah. Kan, sebab kita faham kan, mak dengan adik pun saya tak ada pertikaian, tapi mak kena tanya adik-beradik yang lain kan, sebab tak nak nanti timbul isu, sebab takut adik-beradik lain pun ada kemampuan. Dia kata kalau mak jual ke dia 40,000, saya boleh beli harga 80,000, saya boleh bayar mak.
apa jual ke dia? Nampak tak tuan isu dia? Kan? Dia akan berbangkit macam tu. Jadi saya terang pada mak macam itulah. Jadi mak ambil keputusan, mak kata kalau adik nak juga, kalau adik saya nak juga, ambil harga betul, harga 60,000. Tuan-tuan, peringkat awal nak buat keputusan ni, isteri dia pun hampir-hampir campur tangan. Dia kata, abang, kalau mak jual mahal macam jom kita duduk tempat lain lah. Tolong bayangkan, dia punya kesan dia. Kan? Tapi bila kita bawa pendekatan, okey, sebagainya, cantik hubungan, adik pun setuju, so buat tolak ansur sebagainya, so selesai lah. So sekarang ni adik dah dapat tanah tu, bayar ke mak beli tanah lain, so dia buat rumah, so tak ada pertikaian pun. Kan, adik-beradik tak ada pertikaian. So sekarang ni pun berlaku juga dalam keluarga saya, nak tukar tanah. Kan, adik saya dia ada tanah, kemudian ayah saya dia ada tanah yang cantik. So adik saya kata tanah tu jauh sangat. Dia tanah ayah ni boleh tak tukar? Ayah tanya saya kata saya tak ada masalah sebab kita seorang abang kan, kita faham kan, kita tak ada masalah. Tapi saya kata tanyalah adik-beradik lain. So kalau adik-beradik lain setuju kan, tak ada isu, tak ada berbangkit sebagainya, hubungan tu penting. So saya ingat benda tu boleh selesai dengan baik. Sebab kita faham adik-beradik dia punya kemampuan, rezeki tak sama dan sebagainya kan. Kita pun ada kasih sayang kita. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada isu-isu begini, tak ada rundingan, tak ada perbincangan, pakai buat senyap-senyap macam tu, dia akan beri kesan kemudian. Jadi saya kata, tak semesti harta banyak. Kadang harta sikit pun memberi kesan. Sebab tu ilmu dan kefahaman. Itu yang pertama. Banyak juga lah jawapannya. Yang kedua tuan-tuan, dari segi siapa yang nak kena gerakkan. Sebenarnya kita bukan ada satu pihak yang akan bantu pun. Kan, yang bermula sebenarnya daripada waris sendiri, kan, daripada abang sulung ke kakak ke adik ke, siapa yang faham dia akan gerakkan benda tu. Tapi janganlah ada persepsi negatif, prasangka, ni dia nak buat tu, dia nak ke dia lah tu, jangan anggap macam tu. Kan, so benda tu kena bawa betul-betul berbincang. Sebab tu saya nampak hari ni ada pendekatan yang dibuat oleh syarikat dan agensi. Dia orang ada orang ni dia berdaftar lebih awal. Maksud dia guna pendekatan macam itulah. Kalau dia meninggal nanti dia mengharapkan ada pihak ketiga yang bantu waris dia. Kan, itu pun ada jugalah. Sebab tu hari ni ada syarikat yang kita boleh berdaftar, kita lantik dia sebagai pemegang amanah ke, ataupun pihak yang akan menguruskan harta kita. So mungkin dia ada kemahiran dan kepakaran lah untuk berunding. Tapi pada saya sebenarnya, kalau waris-waris tak ada ilmu, tak ada kefahaman, bawa lah pakar mana-mana pun, dia tak akan selesai. Saya pernah ada 2-3 kes, saya dihalau tuan-tuan. Kan? Maknanya adik-beradik kata lantak lah, yang penting aku tak nak bantu selesaikan pusaka ni. Kan? Tak dapat pun tak apalah. Sebab punca dia daripada perkelahian yang lebih awal lah berlaku dalam keluarga. Sebab tu kesimpulannya yang saya boleh sebut di sinilah penilaian saya ialah soal ilmu, soal kefahaman dan soal didikan tarbiyah dalam keluarga tu sangat-sangat penting tuan-tuan. Kan, dan hasilnya saya akan nampak benda ni dia akan berlaku macam pengorbanan yang sanggup dibuat oleh Cik Hawari tadi. Saya ingat sungguh cukup cantik. Sedangkan dia tak ada hubungan pun, jauh pun di situ sebenarnya. Tapi kalau dia mampu untuk buat keputusan sampai begitu, so memang nak cari payah tapi pasti ada tuan-tuan. Itu sebenarnya. Wallahualam. Setakat tu Cik Syafi'i kemampuan saya jawab. Okey. Terima kasih.